Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tafsir maudhu'i bagi surah-surah Al-Quran. Dan kita sedang membahaskan berkenaan dengan, lepas kita ambil itu tafsir ringkas berkenaan dengan ayat 1 sampai 39 surah Al-Baqarah, membincangkan berkenaan dengan hidayah Al-Quran dan khilafah insan. Tajuk dia yang kita bahaskan. Dan sekarang ni kita sedang bincangkan, pada minggu lepas kita dah mula berkenaan dengan bahagian pecahan baru dalam tajuk tu, itu petunjuk-petunjuk yang dapat diistimbatkan daripada potongan ayat berkenaan. Apakah pengajaran ataupun apa tunjuk ajar Allah Ta'ala beri pada kita dalam ayat 1 sampai 39 surah Al-Baqarah. Baik, jadi hari itu kita ambil daripada ayat kita baca hari itu, bahawa siapa-siapa yang Allah Ta'ala meterai ke atas hatinya dan layak ke atas kalimah Allah Ta'ala sebab buatan dia takkan masuk iman selama-lamanya dalam hati dia. Kita jelaskan bahawa benda tersebut bukanlah berlaku sebab Allah Ta'ala sengaja tak berikan, tapi dia adalah consequences ataupun kesan daripada perbuatan dia sendiri. Allah Ta'ala tentukan ketentuan ke atas manusia, tapi pada bahagian benda yang manusia ni diberikan keizinan untuk memilih sendiri, dia akan tanggung dosa pahala pada perkara berkenaan. Adapun berkenaan dengan yang lain yang dia tak pilih, muka 66 muka 66, apa yang dia tak pilih, apa yang dia tak buat, apa bukan atas usaha dan upaya dia. Contoh macam datangnya hari ni panas, atau besok hujan, atau kemarau, atau sekian sebagainya, yang bukan bawah kawalan dia. Perkara-perkara tersebut tidak ada sebarang dosa pahala dalam perkara tersebut. Tak ada. Jika kita lahir anak siapa, anak Pak Imam ke perompak, tak ada beza. Tak ada dosa pahala kat situ. Tapi apa choices kita buat, kat situ kita kata yang menyebabkan kadang-kadang manusia ni dia salah fahamkan takdir, dia salahkan takdir bukan apa jadi pada dia. Dia kata Allah tak nak jadikan saya macam ni, nak macam mana? Itu ayat yang salah, yang pakai macam tu. Dan kita terang tentang qadar Allah Ta'ala ada dua, satu qadar yang berubah, satu qadar yang tak berubah. Yang qadar tak berubah ke tak berubah sebenarnya tak penting kita tahu apa dia. Kita cuma kena percaya dan redha dengan keputusannya. Bukan masalah kita nak ubah, bukan minta kita mandai-mandai suka-suka hati nak tukar. Kadang-kadang kita minta tukar, tiba-tiba rupanya pertukaran tadi adalah musibah, kita tak tahu. Kita minta nak pakai kereta besar, ingatkan nikmat, rupanya dia punya maintenance lagi mahal daripada kereta biasa. Lepas tu barulah kata apa, alangkah baiknya kalau pakai kereta murah je. Kan dah kena. Bila dah kena dulu, time tak ada, minta, dah dapat, lari. Ni kadang manusia itu yang masalah. Apa tak nak beri pada dia, itu kadar yang sepatutnya saja. Jadi kita, itu yang konteks bila Allah sebut innal ladzina kafaru sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Okey, itu dah kita bincangkan. Kemudian kita bincangkan juga pada minggu lepas bahawa iman ini bukanlah perakuan lidah semata-mata. Bahkan iman itu adalah qaulun wa amal atau i'tiqadun wa amal. Dia bukannya hanya konsis daripada satu bahagian, dia dua bahagian. Kalau anda kata seorang tu dia amalkan dalam Islam tu, dalam iman tadi, hanya kepercayaan hati semata-mata, atau hanya perbuatan luaran, macam orang munafik, perbuatan luaran, hati tak ada. Atau macam iblis, ada perbuatan luaran, kan, ada kepercayaan dalaman, tak ada perbuatan luaran. Percaya Allah Tuhan, ada. Percaya Allah Ta'ala menjadikan dia, ada. Semua ada. Tapi sampai peringkat apa? Suruh tunduk, tak mau. Ini masalah jugalah. Jadi kita kata iman tadi dia consist of dua. Mana kena ada i'tiqad, kena ada perbuatan. Dan juga macam tu juga masalah tak boleh pilih salah satu saja dan merasakan. Walaupun macam saya terangkan itu, kesepakatan para ulama berkenaan dengan orang-orang yang dalam hati dia ada iman, walau sebesar darah dan sebagainya, Allah Ta'ala boleh memberikan pelepasan mereka. Bahkan kepercayaan dalaman tu, itulah iman yang sebenar, iman hakiki. Tapi mesti dilaksanakan dengan perbuatan. Itu mesti dizahirkan. Kalau tak zahir sekalipun, Allah Ta'ala saja yang tahu nak ampun ke tak nak ampun. Bahkan nanti di hari akhirat nanti ada orang yang tak ada kebaikan kecuali iman dia sebesar zarah saja, maka Allah Ta'ala keluarkan daripada zarah ni besar, inilah besar biji tamar besar sekian. Ada pernah sebut la ilaha illallah pun akan diampunkan oleh Allah Ta'ala. Cuma beza dia siapa. Dia bukan semua tahu siapa. Jangan ada orang kata dah kita pernah sujud, takkanlah Allah Ta'ala nak hukum kita. Itu ayat yang salah.
Itu jangan jadi murjiah, tahu? Murjiah. Kumpulan yang harap-harap keampunan Allah Taala tapi tak pernah rasa apa nak minta keampunan pun. Okey, itu tak boleh. Amal tak ada tapi harapan tinggi. Harapan tinggi. Nak jadi apa doktor tapi tak nak belajar. Pergi belakang rumah bedah katak, kan? Tak boleh lah. Jahit ayam. Tak jadilah, pasal benda tadi kena konsis dengan seiring dengan perbuatan dan juga kata-kata. Baik, itu kita bincangkan. Dan Allah Ta'ala menafikan keimanan daripada orang munafik, dan kita bincangkan itu. Mana maksud dia seorang munafik tadi memang bukan mukmin. Pasal bila mereka berkata wa minan nasi man yaqulu, Allah Ta'ala kata wa minan nasi man yaqulu amanna billah. Ada kalangan manusia ni berkata kami telah beriman dengan Allah Ta'ala wa bil yaumil akhir, dengan hari akhirat, wa ma hum bimumin, tidaklah mereka ni orang-orang yang beriman. Penafian itu masalah iman. Tetapi dan kita tahu dia muslim, tidak dikatakan mukmin. Namun begitu kita keluarkan dia daripada Islam dengan hanya perbuatan dia, faham tak? Pasal Nabi SAW tak pernah keluarkan orang munafik secara fizikal dari masalah urusan Islam, hatta penanaman di kubur-kubur orang Islam, hatta disolatkan dan sebagainya. Nabi teruskan macam biasa, layan macam seorang muslim biasa. Tetapi masalah iman Allah Ta'ala nafikan. Dan ini kita bincangkan hari itu bahawa ada di kalangan pernah berlaku zaman Rasulullah SAW dahulu, macam Usam bin Zaid bila dia bunuh orang yang melafazkan la ilaha illallah, sedangkan takut ketika dia dah angkat pedang nak bunuh orang tu. Kerana dalam peperangan orang tu dah bunuh ramai orang. Kemudian bila Usamah kejar dia sampai terperingkat, dia takut sangat, dia pun lafazkan la ilaha illallah. Dia lafaz la ilaha illallah, kemudian Usamah bunuh juga. Dan kita terangkan bahawa lafaz la ilaha illallah tadi di sisi Rasulullah valid untuk menyekat darah dia, harta dia daripada apa? Dirosakkan atau diambil. Mana kita tak kali kacau dia. Dan peperangan tadi dia lafaz la ilaha illallah. Memang logik akalnya apa dia buat adalah apa? Nak menyorok, nak menyelamatkan diri saja. Tetapi Nabi kata dengan Usam bin Zaid, Nabi kata apa? Kaifa taf'alu bila ilaha illallah idza ja'at yaumul qiyamah? Apa kau nak buat dengan la ilaha illallah bila datang hari kiamat nanti? Nabi marah dia, Nabi kata kau nak buat macam mana nanti dengan la ilaha illallah yang dilafazkan tadi? Apa kau nak buat? Lepas tu dia kata, ya Rasulullah, dia bunuh orang ni, dia bunuh orang ni, dia bunuh orang ni. Nabi ulang lagi. Sampai last sekali Nabi kata, kenapa kau tak belah jantung dia, tengok ada iman ke tidak? Itu last sekali Nabi ni. Sampai last sekali Usamah kata apa? Aku tak pernah impikan kalau boleh, aku baru saja masuk Islam. Mana maksudnya makin lama kita Islam, makin awal kita Islam, makin banyak amal kita. Tapi Usam bin Zaid kata, aku tak pernah harapkan kalau boleh, itulah hari pertama aku masuk Islam kalau boleh, agar apa? Dosa-dosa aku tak dikira. Pasal takut, pasal Rasulullah tak ni langsung dengan dia, tak beri langsung peluang. Pasal Nabi pernah menawarkan perbuatan tadi, lafazkan la ilallah kepada bapa saudara dia. Dan Nabi kata kepada bapa saudara dia Abu Talib ketika nak mati, cakap la ilallah, aku hujah untuk engkau dengan la ilallah tadi di hari akhirat nanti. Tapi bapa saudara dia berakhir dengan kata, aku di atas agama tu nenekku. So tawaran Nabi itu terbuka pada siapa saja. Dan maksud dia, selagi mana orang tak keluarkan diri dia dengan perakuan daripada lingkungan Islam, anda jangan keluarkan. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita kata orang tu buat perbuatan musyrik, buat perbuatan kafir, buat perbuatan fasik, tapi jangan keluarkan daripada lingkungan iman. Faham tak? Kita tak ada hak. Pasal itu sebab kenapa pasal macam orang munafik tadi, dia dalam masalah iman Allah tak terima. Tetapi Islam dikira Islam. Dia semayang Nabi tak halau pula, Nabi semayang belakang Nabi, balik. Munafik, balik. Tak ada, Nabi tak buat macam tu. Nabi tak halau dia. Bahkan dia datang, duduk diam, pergi perang, ikut separuh jalan. Pergi perang. On the way, nak pergi perang ni, separuh jalan. Ya Rasulullah, tinggal barang. Ya Rasulullah, ada hal. Ya Rasulullah, aku lupa benda sekian. Ini berlaku. Mereka buat benda berkenaan. Kalau ikut logiknya, memang kita kata terang-terangan sifat mereka yang tak nak rekodkan. Kalau kita bahaskan dahulu, dalam surah Al-Quran Karim ada 114, 30 daripada surah-surah berkenaan adalah Madaniyah, turun di Madinah. Daripada 30 tu, 17 surah ada kisah tentang orang munafik. 17 daripada 30. Melebih separuh daripada surah Madaniyah membahaskan tentang perangai, sifat, tindakan ataupun orang kata karakter dan sebagainya orang munafik tadi, supaya orang yang beriman ni nampak siapa mereka. So itu sebab kenapa tanpa sebut nama pun orang tahu siapa. Pasal kisah tadi turun bila berlaku kisah apa perbuatan-perbuatan mereka tadi. So depan para sahabat nampaklah ayat ni orang sekian, ayat ni orang sekian. So orang tahu siapa munafik tidak munafik sebenarnya. Saya tak berani kepala macam habis sahabat Nabi ada orang munafik, jadi kita nak terima hadis macam mana? Tak. Memang diketahui siapa yang boleh pakai, siapa tak boleh pakai. Automatik dari awal lagi. Jadi tapi Nabi tidak mengeluarkan mereka daripada apa? Lingkungan Islam. Layan macam Islam, ambil zakat daripada mereka, kan? Solat mereka pergi nak solat dan sebagainya, suruh solat semua sekali.
macam orang Islam lain. Tetapi Allah Ta'ala menafikan mereka ni ada iman. Wa ma hum bimu'minin. Okey, jelas Baik. Ini kita sambung lagi. Muka surat 66 perenggan terakhir. Telah datang, berkata pengarang-pengarang buku kita hafizahumullah, SWT pelihara mereka, telah datang di dalam ayat-ayat berkenaan, ayat 1-39 tu, pemberitahuan mengenai perbuatan Allah Ta'ala terhadap golongan munafik yang berupa persendaan terhadap mereka. Sebab mereka cuba untuk apa? Menipu Allah Ta'ala. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Tapi wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mereka cuba tipu daya. Mereka olok-olokkan. Bila mereka jumpa dengan orang-orang Yahudi yang mereka rapat, kan, baik dengan mereka, mereka kata, bila kata kenapa kau lipat dengan Muhammad, duduk dengan Muhammad, dia kata inna ma'akum. Bila dia jumpa orang beriman, dia kata amanna, akan beriman. Bila mereka bersendirian dengan orang Yahudi yang menjadi penasihat mereka, mereka kata inna ma'akum, kami bersama kamu sebenarnya. Inna ma nahnu mustahzi'un, dengan Muhammad tu kami olok-olok je, saja je main-main, kan, dan yang bimbang, kami bersama kamu. Tu Allah Ta'ala kata Allahu yastahzi'u bihim. Tapi Allah lah sebenarnya yang memperolok-olokkan mereka, persendakan mereka. Wa yamuddu, Allah Ta'ala biarkan mereka dalam dalam kekufuran mereka, ya'mahun, mereka teraba-raba. Dan kelaparan mereka tu Allah Ta'ala biarkan mereka terus kufur. Tu sebab yang kita kata dalam tajuk ni, kalau dia kata ada orang buat maksiat kemudian tak kena musibah, jangan minta musibah, okey. Makin dapat baik pula. Kan, maksud dia makin jahat makin kaya, makin menipu orang makin banyak duit dapat, makin sekian makin sihat. Makan benda haram, cuma apa dia kata, ambil benda haram ni, ni tekan sihat. Bila sebut dah kata. Tapi bila sihat tadi tu sebenarnya maksud dia sihat, kaya, cergas dan sebagainya, apa Allah Ta'ala beri tadi, itu sebenarnya supaya makin hanyut, bukan makin elok. Bahkan ada setengah para ulama yang nyatakan, barang siapa yang kalau dia kata orang tu dia buat musibah, dia buat perkara-perkara tak elok, tak kena musibah, tak ditegur Allah Ta'ala dengan sebarang teguran, maka sebenarnya Allah Ta'ala tak sayang dia. Allah Ta'ala lepaskan dia sampai dia hanyut. Sebab kita dah sebut berkali-kali dalam kelas ni, kan, bila kita baca surah Sajadah, kan, bila ayat sampai dekat ayat terakhir tu, Allah apa? Walanudhiqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar. Walanudhiqannahum, pasti kami kenakan mereka azabil adna, azab yang rendah, azab yang kecil, azab yang dunia lah, yang tak tinggi pun, tak besar. Dunal azabil akbar, bukan azab yang besar. Mana mengenakan kesusahan, kepayahan dia yang kecil, itu yang di dunia lah. Dunal azabil akbar, bukan azab yang besar, itu dari akhirat. Ujung dia la'allahum, moga-moga mereka. Siapa hafal surah Sajadah? Kau budak kecil-kecil kata hafal kot. La'allahum yarji'un, moga-moga mereka kembali. Maksudnya kalau tak kenakan musibah tu, dia sayang ke benci? Sayanglah. Yang pening kepala, buat apa habis dah kenapa laku sekian. Pasal Allah Ta'ala letakkan ujung tu la'allahum yarji'un, moga mereka kembali. Maksud dia mereka supaya apa? Sedangkan sebelum tu ayat sebelum ayat berkenaan, Allah Ta'ala terangkan tentang apa? Tentang orang beriman, tentang orang yang fasik. Berapa kali Allah sebut wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar. Adapun orang fasik ini, tempat mereka kembali mereka adalah neraka. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu. Bila mereka nak keluar daripada neraka tu, mereka dikembalikan balik neraka. U'idu fiha. Wa qila lahum, dikata kepada mereka, dzuqu adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Rasakanlah azab neraka yang kamu terhadapnya kamu tak percaya. Kemudian Allah sebut walanudhiqannahum minal azabil adna. Kami pasti akan kenakan mereka azab yang kecil, susahan yang kecil. Yang maksud dia tentang cerita tentang orang mana? Orang fasik yang akan masuk neraka. Tapi Allah Ta'ala sebut awal apa? Kami pasti kenakan mereka dengan azab yang kecil, bukan azab yang besar. Supaya apa? La'allahum, mereka kembali. Maksud dia sayanglah. Kalau dia kata buat jahat, tak kena apa-apa pun, itu bahaya dia. So orang munafik, dan tadilah kisah dia, mereka ni menipu. Dia rasa dia tipu Allah Ta'ala dan Rasulnya, berpura-pura beriman, dia rasa selamat. Tapi Allah Ta'ala sebenarnya biarkan mereka, biar. Sampai kata ada macam Abdullah bin Ubay kena impat batu ke. Kan macam kita kan, orang Melayu kita suka kisah seorang anak yang derhaka terbakar, kan, anak derhaka jadi batu. Kemudian ada seorang edar dalam website apa entah, perempuan ni pakai baju tak seksi tak ni, kemudian tiba-tiba jatuh kepanasan, mati terbakar. Mayat dia tak boleh sentuh, orang merecur tangan dan macam-macam benda. Kita kena faham satu benda, dalam Islam anda jangan harapkan benda tu semua sekali macam
depan mata. Takkan jadi. Itu sebab kenapa kita tahu orang munafik menipu, bukan lebih teruk, bahkan mereka lebih licik dan jahat berbanding dengan orang kafir yang terang-terangan tak suka Rasulullah. Yang golongan ni zahirkan suka, tapi apa? Dalam dia menyampah. Bahkan dia orang nanti hari akhirat macam sebut dalam surah An-Nisa, dalam lapisan paling bawah neraka. Mana neraka ni, kalau dia kata Nabi sebut dalam hadis yang sahih, Nabi kata pinggir neraka tu adalah tempat paling ringan siksaan. Macam bapak saudara Nabi SAW, Abu Talib, Nabi kata orang paling ringan siksaan di hari neraka dia adalah, antara contoh bapak saudara dia akan berada di pinggir neraka, di tebing neraka. Dan neraka ni dibayangkan macam curam. Kalau syurga ni antara jarak dia langit ke atas kan, neraka ni tingkat-tingkat ke bawah. Makin bawah makin teruk, makin tepi makin ringan. Walaupun ringan tadi dengan dia pakai apa terompah daripada api neraka, lalu menggelegak otak kepanasan terompah berkenaan. Itu yang diberikan pada apa? Paling ringan ahli neraka punya siksaan. Tak diselubungi seluruh badan dia dengan api, dari bawah tapak kaki je. Kalau yang bawah sekali macam mana? Lagi dahsyat lah. Dan sekarang Allah Ta'ala janjikan dalam Quran, dalam surah An-Nisa Allah Ta'ala nyatakan, innal munafiqina fid darkil asfali. Ini orang munafik ni pada lapisan paling bawah daripada neraka. Maksud paling jahat. Tapi bila ketika hidup tadi kan, Allah Ta'ala tak zahirkan musibah tu direct pada diorang. Bahkan mereka rasakan apa? Tak kena apa pun. Tak ada apa-apa kena pun. Dah kufur dah, elok je. Kan? Tak percaya Tuhan, kaya je. Dirasakan macam tu. So jadi mereka ni apa dia kata, mereka yang Allah Ta'ala mengenai perbuatan Allah Ta'ala terhadap golongan munafik yang berupa persendaan terhadap mereka. Dan ini adalah pemberitahuan yang terikat dengan satu sifat, sifat-sifat af'al. Mana ini dalam perbuatan Allah Ta'ala. Mana kisah ni menceritakan, bila Allah kata Allahu yastahzi'u bihim, Allah yang peruluk-ulukkan mereka, mempersendakan mereka. Wa yamuddun, Allah Ta'ala membiarkan mereka fi tughyanihim, dalam kezaliman mereka, dalam kepelampauan mereka ni, ya'mahun, mereka teraba-raba, dan kekufuran mereka teraba-raba. Ini nak menerangkan berkenaan dengan salah satu af'al Allah Ta'ala. Bab af'al Allah Ta'ala adalah lebih luas berbanding dengan asma', nama. Kerana nama Allah Ta'ala ni kita kata kalau kita limited, tapi af'al Allah Ta'ala banyak. Allah kata syara'a lakum, disyariatkan. Tapi kita tak panggil Allah Ta'ala ni asyari'. Tu asyari'. Ini syari' jalan lah, tapi syara'a macam inilah. Katabah, menulis. Katib, penulis. Terus kata syara'a, mensyariatkan. Syari', ini masalah. Tapi tak pakai macam tu. Pasal af'al Allah Ta'ala lagi luas. Kadang-kadang ada benda yang dia buat, macam Allah kata huwallazi ja'ala lakum, dialah yang menjadikan untuk kamu. Tapi kita kata Allah Ta'ala ni al-ja'il. Al-ja'il tak digunakan sebagai asma' husna. Asma'. Tapi kalau sifat ya, dalam af'al ya. Perbuatan Allah Ta'ala ya. Mengetahui apa alimul ghaib dan sebagainya. Mana benda tadi kita kata berkaitan dengan sebahagian tadi adalah af'al. Af'al Allah Ta'ala lebih luas. Lebih luas berbanding dengan asma' Allah Ta'ala. Dari segi masalah penerangan, kita tahu yang Allah Ta'ala simpan pada dia banyak lagi. Nama-nama dia ada tersimpan, tersembunyi yang tak diajar pada kita dan sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama, kita belajar tadi, memang bab berkenaan af'al Allah Ta'ala lebih luas berbanding dengan asma'. Pasal setiap apa yang dikatakan sebagai nama Allah Ta'ala, dia boleh menjadi af'al Allah Ta'ala. Macam bila kita kata apa Ar-Rahman atau Rahim, sifat Allah Ta'ala, tapi ada af'al dia. Mana Rahim Allah, yarhamhullah dan sebagainya kan. Bila kita doakan untuk orang, maksudnya perbuatan tu kita boleh associate daripada Allah Ta'ala. Mana merahmati. Tapi sifat rahmat itu dia limited macam itulah. Tapi setiap sifat boleh jadi af'al. Faham tak? Setiap sifat boleh jadi af'al Allah Ta'ala. Tapi bukan setiap af'al tu akan jadi sifat. Tu bila ada orang keluarkan, mana kita derive daripada af'al Allah Ta'ala tu sifat, tak boleh. Tu sebab nama tadi kan, macam nama tadi syari', Allah Ta'ala bukan syari'. Asyari', tak boleh. Kalau kita buat macam tu masalah, nanti kan nama-nama macam-macam lah. Al-Ja'il, Wahullahul Ja'il, tak boleh. Allahu Ja'ala, ya, Allah telah menjadikan. Tapi kita kata Allah Ta'ala Al-Ja'il, salah. So, ini thing yang Allah Ta'ala buat. Dari segi masalah masalah af'al, dia luas. Tapi dalam masalah nama, dia limited. Dia terang pada kita dengan limited. Okay, tapi kita tahu bahawa Allah Ta'ala ada nama-nama yang baik, yang mungkin ada yang tak diajar pada kita. Ingat doa yang berkenaan kalau kita runsing. Ada? Ingat? Allahumma inni abduka, ibnu abdika, ibnu amatik. Tak ada? Tak pernah baca? Ini doa kalau runsing. Kalau kita rasa gundah gulana, hati kita tak tenang, disuruh kita doa dengan doa berkenaan.
Doa tersebut dalam buku doa ada, tapi nak terangkan berkenaan dengan apa yang berkaitan tajuk nama Allah Ta'ala yang tak diajar pada kita. Ibnu Abdika. Robiah. Ya. Nasiyati biadik, nasiyati. Okey. Ya. Lafaz ni saya ingat. Yang saya tunjukkan kalau dia kata bersebut saya kan tak nampak, tak ni juga. Okey. Allahumma inni abduka, inni abduka. Okey. Allahumma inni abduka. Okey, dia dalam doa tu bila Nabi kata kerunsingan dan sebagainya kan, bila manusia ni rasa runsing, kalau dia nak minta kepada Taala supaya jadikan Quran itu sebagai penghilang bagi dia punya ni okey, macam mana lafaznya? Dia kata apa? Dalam hadis berkenaan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW, ma asaba ahadan, tidak menimpa seseorang qattun, sama sekali. Ini badi. Dia bukan mestinya ustaz ke saja, tak, siapa saja. Hammun, sebarang kerunsingan, wala hazanun, dan juga kesedihan. Faqala, lalu dia berkata, tidak adalah siapa-siapa yang kena kesedihan, kerunsingan, lalu kemudian dia berkata, Allahumma inni abduka, ya Allah, aku ni hamba engkau, wa bnu abdika, dan anak kepada hamba engkau. Tapi kalau orang tu perempuan, kenalah ibnatu, jangan sebut ibni juga, kan? Okey, aku ni hamba engkau, anak lelaki hamba engkau, wa bnu amatik, dan juga anak hamba wanita engkau. Nasiyati biyadik, nasiahku di tanganmu. Ma'adin fiyya hukmuk, berlalu padaku hukummu. Adlun fiyya qada'uk, adil terhadapku segala ketentuanmu. As'aluka, aku minta kepada engkau, bikulli ismin huwa laka, dengan semua nama yang ia milik engkau. Sammaita bihi nafsak, yang kau namakan dengannya nama engkau, diri engkau. Au allamtahu ahadan min khalqik, ataupun kau ajarkan ia kepada siapa di kalangan hamba engkau. Au anzaltahu fi kitabik, ataupun kau turunkan ia dalam kitab engkau. Awis ta'tharta bihi fi ilmil ghaib, ataupun kau simpankan khas untuk engkau saja di dalam ilmu ghaib, dengan nama tadi dalam ilmu ghaib. Okey, indak di sisi engkau. Aku minta dengan semua benda ni supaya apa? Agar taj'alal Qur'ana rabi'a qalbi, supaya engkau jadikan Quran itu sebagai apa? Penghibur hati aku, kegembiraan, keceriaan hatiku. Wa nura sadri, dan cahaya dadaku. Wa jilaa huzni, dan penghilang bagi kesedihanku. Wa dhahaba hammi, dan penghapus bagi kerunsinganku. Okey, kalau orang tu baca ni, Nabi kata apa? Tidaklah seorang tu baca macam ni illa, melainkan adhaballahu hammahu wa huznahu, Allah Ta'ala akan hilangkan kerunsingan dan kesedihan dia. Wa abdalahu makanahu faraja, Allah akan buka, gantikan tempat kerunsingan tadi dengan kelapangan. Okey. Faqala faqila ya Rasulullah ala nata'allamuha. Lalu para sahabat berkata, ya Rasulullah, perlu kami belajar ke? Boleh tak kami belajar doa ni? Nabi kata, qala bala. Nabi kata, bahkan ya, yang bagi liman sami'aha ay yata'allamaha, bahkan harus untuk siapa yang mendengar doa ni untuk mempelajarinya. Tapi ya, kita bukan belajar buat doa. Kalau kita kelas doa, kita belajar buat doa lah. Saya bagi tahu yang masalah nama tu. Sedia kita apa? Kata, aku minta kepada kau ya Allah dengan semua nama yang kau namakan diri kau sendiri, atau engkau simpan, atau engkau apa, atau engkau ataupun kau nama apa, ataupun engkau ajarkan siapa dengan makhluk engkau, atau kau turunkan dalam kitab engkau, atau kau simpan di sisi engkau dalam ilmu ghaib. Maksudnya ada nama-nama Allah Ta'ala yang tak kita tahu pun. Tapi jangan kita macam jangan pula kita barangkali ini, jangan barangkali pula. Pasal bila Allah Ta'ala simpan dalam ilmu ghaib, bila Nabi tak ajar kita, dan stop at that point. Jangan cuba langkau, tahu.
Jangan kita try tengok dalam Greek punya metodologi ke, kuat ada kat situ nama Allah Ta'ala. Buka Hindu punya, agaknya nama Allah Ta'ala ada kat situ. Ataupun ada dekat dalam Buddha ke, jangan. Itu dah sesat nama dia. Pasal kita tu bila Allah Ta'ala sorok, takkan dibuka benda tadi, melainkan kepada siapa yang kehendaki tadi. Itu para anbiya. Manakala kita nak ambil nama dengan panggil macam orang Afrika kan, dia panggil apa? Banyak pokok ada disebut. Aknatu. Jangan kita kata Aknatu tu sebagai nama Tuhan, nama Allah Ta'ala. Tak ada. Dia actually ada meaning Aknatu ni tak buang air. Tak ada punggung. Tapi dia banyak pokok tu dia buat Aknatu kan. Jadi bukannya maksud dia kita nak mengatakan bahawa itu nama Allah Ta'ala. Tak boleh lah. Walaupun kita kata mungkin itu ada di antara ilmu Allah Ta'ala simpan khas bagi dia. Tapi jangan kita try pakai macam tu. Faham? So walaupun kita kata macam pengarang kita, dia kata af'al Allah Ta'ala lebih luas berbanding asma' dia. Tapi memang asma' Allah Ta'ala yang diajar pada kita. Mungkin dalam tajuk yang dimaksudkan adalah pada apa yang kita diajar pada kita dalam apa? Dalam Quran dan juga hadis Nabi SAW. Maksud dia dalam itulah yang dimaksudkan dengan yang mana asma' itu dengan af'al lebih luas daripada asma'. Mana perbuatan Allah Ta'ala lebih luas pembincangan dia berbanding dengan apa? Nama-nama Allah Ta'ala yang diajar pada kita dalam kitab. Okey. Dia kata sambung ya. Bab af'al ni lebih luas daripada bab berbanding dengan asma'. Bab asma' Maka tidak boleh dikeluarkan daripada bab af'al ni satu nama daripada nama Allah Ta'ala. Tak boleh kita keluarkan. Macam saya kata lah, Asy-Syari', Al-Sekian dan sebagainya. Tak boleh. Bahkan tak boleh keluarkan sifat daripada situ. Ni yang bila timbul dalam tajuk, bila kita belajar dalam sifat 20. Ya, kalau yang belajar lah, yang tak belajar lah. Tapi yang belajar adalah, kan bila sebut dengan Allah Ta'ala ni, sifat-sifat wajib Allah Ta'ala adalah, pertama apa? Wujud. Kedua? Qidam tu tak ada. Allah Ta'ala pernah kata dia qadim. Tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis Allah kata ana qadim. Tak pernah. Itu adalah ilmu falsafah punya fahaman. Dia derive nama sifat baru Allah Ta'ala daripada situ. Salah. So kenapa yang ini macam ni, dia kata jangan kita derive hatta daripada Al-Quran sekalipun kita tak dikeluarkan. Itu saya kata tadi, tak dikata Allah Ta'ala ni Asy-Syari'. Faham? Dia yang mensyariatkan, betul. Tapi jangan kata dia Asy-Syari'. Jangan cakap itu, tak boleh macam dia ja'ala. Walladhi ja'ala lakum. Jadi sekali kita kata macam Allah Ta'ala ni Al-Ja'il. Ya Ja'il. Tak boleh. Tak boleh buat macam tu. Pasal dia tak kenal. Pasal jangan derive sifat atau nama daripada af'al Allah Ta'ala. Pasal af'al ni luas. Tapi nama tadi, biar Allah Ta'ala panggil nama dia dengan situ, baru kita boleh kata. Macam musawwir. Allah Ta'ala sebut sifat dan dia sebut nama. Dia kata huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Dialah yang membentuk rupa kamu dalam rahim macam cara dia nak. Tapi Allah Ta'ala juga namakan dia Al-Musawwir, nama dia. Bila dia sebut nama dia Al-Musawwir, yang membentuk rupa. So kita boleh panggil macam tu. Yang membentuk rupa dan sebagainya. Jangan kita namakan dia dengan hanya setakat kita derive tau. Kita meaning tu kita faham, kita pun keluarkan nama. Macam saya beri contoh tadi dalam sifat 20 tu, Qidam. Allah Ta'ala tak pernah bersifat nama Qidam tu tak ada. Allah Ta'ala tak pernah kata dia aku Qidam. Kan? Maksudnya dia kata Ar-Rahman ya, Ar-Rahim ya, Al-Malik, Al-Quddus, disebut nama dia dengan sifat berkenaan. Ya. Tapi sama Al-Qidam, Qadim tak ada. Huwal awwalu wal akhiru ya, dia kata macam tu. Tapi dia tak pernah kata dia Qadim, tak ada. Yang tak ada awal, Qadim tak ada awal. Ini derive from kefahaman. Tak boleh kita namakan Allah Ta'ala dengan apa kita nak. Habis keluar nama macam-macam kan? Nama baru kan? Apa Allah Ta'ala sebut je kan? Keluar. Yakhluqu disebut, betul, Khaliq. Tapi ya ja'ala, dia tak kata ja'il. Khalaqalakum. Ya Allah Ta'ala sebut khalaqalakum, dia cerita untuk kamu. Tapi ja'ala lakum. Khalaqalakum, dia ada sifat yang dinamakan nama dia Al-Khaliq. Khaliqu kulli syai', disebut nama di situ. Tapi bila berkaitan dengan tajuk ja'ala, dia tak ada. Dia tak pernah derive pun sifat tadi. So tak boleh kita pandai-pandai tarik macam tu. Berkata Ibn Hazm. Ya, Ibn Hazm dia ada karang kitab Al-Milal wal-Nihal berkenaan masalah akidah dan sebagainya. Jadi kita tengok kat situ. Memang kita tak ikut dalam masalah fiqh. Yang masalah fiqh, dia ada pendapat Ibn Hazm Az-Zahiri Tapi dalam bab berkenaan masalah tajuk firak-firak, kumpulan-kumpulan yang tersesat daripada Islam dan sebagainya, dia ada buku khas yang dikarang menjadi rujukan pada umat Islam dalam menentukan masalah kumpulan apa jadi pada manusia ni, adakah dia betul di atas jalan Quran dan Sunnah Nabi ataupun dah terkeluar daripada landasan yang sebenar. Jadi Ibn Hazm Az-Zahiri, kitab dia Al-Milal wal-Nihal tu, kalau itu yang menjadi rujukan. Tadi kalau berkenaan tajuk masalah mungkin mazhab Zahiri dia tadi, mungkin orang tak pakai sebagai amalan.
Pasal memang kita kata ya apa mazhab Zahiri tadi ada yang macam menepati, tapi banyak yang tak dapat dipakai praktis pasal pengertian tadi terlampau zahir. Sebab kadang-kadang benda tadi agak berat nak dilaksanakan. Ambil zahir je kan. Zahir nas tak tengok berkenaan dengan tajuk yang lain. Jadi konteks ni kena perhatikan balik. Walaupun para ulama sebenarnya sepakat bahawa menerima mazhab Zahiri ni tadi sebagai salah satu cabang mazhab Islam yang zahir ni. Sebab kenapa bila dibahaskan dalam pengertian ayat Quran atau pengertian hadis Nabi SAW, kadang-kadang orang kata ada kumpulan ambil macam ni. Kumpulan tu kadang-kadang orang lah yang mengambil hukum zahir saja. Faham Macam kisah yang berkenaan dengan tajuk dalam tajuk zahir ini, yang pada bab kahwin bab melihat tunang. Kita pinang orang, kita nak bertunang dan sebagainya, kena tengok. Dalam hadis Nabi kata tengok sehingga engkau ada rasa nak kahwin dengan dia. So bagi dia tengoklah. Nabi kata tengok. Nabi tak kata tengok apa. Jadi sampai peringkat dan kisah ada Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi SAW, dia pinang orang. Nabi kata kau tengok ke tidak lagi? Dia kata tak tengok ya Rasulullah. Kan zaman dulu kan kita percaya mak bapak je, atau kakak kita, kau kita tengok orang tu okey tak? Akak dia tengok tawa-tawa okeylah. Jadi dia tak tengok lagi. Pinang-pinang dah. Jadi Nabi kata dengan dia, pergi tengok sampai kau ada rasa untuk mengahwini dia. So tahu dia buat apa? Yang sahabat ni dia pergi skodeng. Tu skodeng. Skodeng lah dia ambil skodeng. Tapi lah kita kata apa yang Ibnu Hazm Az-Zahiri ambil, perbuatan sahabat. Tapi sahabat tu tak cerita dengan Nabi apa dia buat. Faham tak? Dia dengar Nabi cakap apa dan dia terus skodeng. Dia tengok sampai rasa nak kahwin sungguh. Dan tak apa. Jadi bagi dia orang macam tu. Tapi dalam sama perbuatan sahabat dalam perkara macam ni, kita kata itu pendapat dia. Dia tak tanya dengan Nabi. Kalau tanya dengan Nabi, Nabi kata Nabi diam. Dan kita kata Nabi itu adalah di antara perkara yang diperakui. Tapi bila dia pandai-pandai buat sendiri, macam kes Ammar bin Yasir dengan Umar kan kisah yang bila sebelum tajuk tayamum macam mana, how is tayamum is being done kan, tepuk, sapu muka, sapu tangan, dua tu je. Tak ada tepuk sekali lagi, lepas tu basuh-basuh tangan dulu, lepas tu datang balik, tak ada kan. Kemudian ada macam ni kot, gonyoh-gonyoh tak payah sekali-sekali. Dia tepuk, sapu je muka kita, kemudian dua tangan kita, habis. Jadi kisah ni, hadis ni berlaku sebab apa? Kisah Ammar bin Yasir ketika lepas Rasulullah wafat, Umar punya dalam pemerintahan, seorang lelaki datang jumpa Umar, bertanyakan berkenaan orang junub, air tak ada. Lalu Ammar bin Yasir ada sebelah tu. Umar bercakap lah berkenaan orang tunggu air ada. Tunggu air ada baru solat. Lalu Ammar bin Yasir dia kata wahai Umar, kau tak ingat ke? Dia cerita balik kisah pasal dua orang dulu pernah Nabi hantar untuk buat satu tugasan. On the way pergi tadi, dua-dua junub. Yang ni orang pening kepala juga, ustaz asyik junub je orang ni kan. Para sahabat ni junub. Dengar sini. Okay. Para ulama nyatakan barangkali kerana mereka keluar untuk jihad fisabilillah, untuk melaksanakan tugasan Rasulullah SAW, Allah Ta'ala berikan mereka berita gembira dalam mimpi. Mungkin dia nampak syurga ke, mungkin jumpa bidadari dalam syurga, dalam mimpi dia tadi, menyebabkan sampai kadang-kadang terkeluar air mani, ataupun mungkin lama sangat tertinggal, keluar kan lama tak jumpa isteri dia, kemudian jadi kes jadi kes terkeluar air mani ketika mana tidur. Jadi pagi tu junub lah. Itu punca dia. Bukan nasi junub je. Ada orang cerita buat ni, dia baca, ustaz, apa sebab para sahabat Nabi junub je kalau keluar jalan-jalan jauh kan? Pasal dua orang actually mungkin benda tu berlaku pasal lama tinggal bini dan sebagainya. Barangkali macam tu. Wallahu taala alam. Anyway, kisah tadi Ammar bin Yasir bila air tak ada kan, dia duduk apa? Dia guling-guling kat tanah. Dia kata tamarrak tu fit turab. Kamu tahu apa macam mana guling-guling binatang-binatang buas. Macam anjing guling-guling. Macam itulah aku guling-guling. Lepas tu aku semayang. Adapun kau Umar, kau tak semayang langsung. Umar tak semayang sikit. Dia tunggu sampai jumpa ini. Dia jumpa air, dia uduk pun semayang. Dia mandi pun semayang. Maksudnya Umar tak semayang sampailah jumpa air. Yang Ammar bin Yasir guling-guling sampai lepas tu baru semayang. Macam-macam guling binatang. Balik jumpa Rasulullah ceritakan, Rasulullah kata sebenarnya hanya mendai untuk kamu buat, Nabi tunjukkan the practice of tayammum tadi. Maksud dia apa pendapat mereka tadi tak boleh kita apply. Pasal Nabi dah betulkan. Faham tak? Bila datang macam tadi perbuatan Jabir bin Abdullah yang dia kata lagi skodeng perempuan tu, jangan kita clarify kata, tengok sahabat Nabi buat juga tak? Pasal benda tu perlu ada clarification Nabi. Kalau Nabi iakan dan kita terima. Kalau Nabi tak iakan, jangan. Sebab benda tu dianggap sebagai pendapat dia. Guling-guling pendapat dia, Umar tak nak solat, tunggu sampai air ada. Ini kisah yang berlaku. Maksud dia orang pegang pendapat dia orang berfikir dan berijtihad, tapi lama gitu tersalah dan sebagainya, itu biasa.
Okay, tapi namun begitu kita kata kita tak ambil pakaian tu. Dengan sebab itu kita kata kisah macam Imam Ibn Hazm Az-Zahiri tadi, dalam masalah zahir dia berpegang sangat dengan nas yang zahir, tak pakai dengan penjelasan tambahan dan sebagainya atau pemahaman, itu tak diterima sebagai cara yang betul lah, pemahaman yang tepat. Bahkan tapi dalam macam kita bincangkan bila disebut ni, dia sebut dalam kitab yang lain. Macam kitab Al-Milal Nihal yang dikarang berkenaan dengan tajuk kumpulan-kumpulan firqah-firqah umat Islam ni, itu kita biasa memang menjadi rujukan. Bahkan siapa-siapa nak belajar berkenaan Syiah ke apa dan sebagainya, maka bukalah buku ni, dia takkan tahu apa dia yang ni, Qadariyah, Jabariyah, kumpulan ilmu kalam dan sebagainya, ada dibahaskan oleh dia. Okey, baik. Berkata Ibn Hazm, dia kata apa? Tidak boleh untuk seseorang mengeluarkan untuk Allah Ta'ala satu nama yang dia tidak namakan dirinya dengan nama berkenaan. Jangan namakan Allah Ta'ala dengan nama yang tak patut, yang dia tak panggil nama dia. Pasal contoh macam dalam ayat tadi, kan dia kata apa? Dia kata apa? Allahu yastahzi'u bihim. Allah lah yang memperolok-olokkan mereka, mempersendakan mereka. Kita jangan ambil daripada perkataan tersebut, kita keluarkan apa? Allahu al-mustahzi'. Tahu? Tak boleh. Allah, di antara nama-nama Allah Ta'ala al-mustahzi'. Sebab dia pernah olok-olokkan orang munafik. Jangan. Dia bila dia kata perbuatan dia kata dia, apa dia buat. Tapi dia tak pernah panggil nama diri dia dengan apa? Al-mustahzi'. So jangan panggilkan dengan itu. Ini ada benda yang tak patut. Macam bila kita kata Jabbar kan, sifat Allah Ta'ala Jabbar tadi. Itu Jabbar ni kalau dia kata manusia pakai, buruk. Dia actually kalau translate kepada bahasa Melayu ni apa, samsing dan sebagainya kan. Ya, pakai terjemahan tak elok. Tapi Allah Ta'ala gelar diri dengan Al-Jabbar, Qahar. Itu dia gelar diri dia dengan kebesaran, keagungan. Layak bagi dia sebagai Tuhan, buruk bagi kita sebagai hamba kalau pakai. Lagi mana ada orang macam, sombong ustaz tu bariknya. Bagusnya kan. Kibriak kan, kibriak, kesombongan. Itu dalam hadis Nabi kata, Allah Ta'ala kata, mana apa kesombongan tu, aku punya pakaian, aku punya selempang, ini adalah aku punya kain. Mana benda tu ada pakaian Allah Ta'ala je boleh pakai. Dan Allah Ta'ala, siapa-siapa cuba tarik nak pakai benda berkenaan, Allah Ta'ala tak benarkan, tak izinkan. Mana bagi Allah Ta'ala, dia sombong tu layak, dia membesarkan diri tu layak. Tapi kita tak layak untuk buat benda berkenaan. Itu bila Allah Ta'ala panggil diri dengan sifat tadi, walaupun bunyi macam buruknya, tapi layak bagi dia, tak layak bagi kita. Itu nama. Yang ini sekarang ni bukan masalah nama. Ini berkenaan dengan tajuk apa? Perbuatan Allah Ta'ala kepada makhluk-makhluk dia seperti apa? Memperolokkan, menipu daya dan sebagainya. Jangan kita panggil Allah Ta'ala ni sebagai penipu daya. Kan? Mana makid. Mana Allah Ta'ala buat tipu daya. Dia buat kepada orang-orang yang kafir. Tapi bukan kita gelar dengan sifat tadi. Macam juga masalah yang kita belajar apa? Allahu yastahzi'u bihim. Allah yang perolok-olokkan mereka. Jangan kita panggil Allah Ta'ala al-mustahzi'. Macam saya katalah, katabah menulis, atau katabah yaktubu menulis. Penulis katib. Okey. Alimah mengetahui. Ya'lamu alimah ya'lamu mengetahui. Alim yang mengetahui. Mana kita boleh derive kan? Dalam untuk Allah Ta'ala jangan buat macam tu. Tidak sekali-kali. Pasal itu kita namakan dia, panggil dia, gelar dia atau seru dia dengan nama yang dia panggil diri dia sendiri. Jangan kita panggil dengan nama-nama yang kita reka-reka. Faham tu yang kata tak boleh ya Qadim, tak boleh. Allah Ta'ala tak pernah panggil diri dia Qadim. Kalau kata anak Qadim dan panggil. Kalau dia kata tak panggil nama dengan berkenaan, kita menambah pada dia nama. Kita pun orang kalau kita pernah gelar diri kita dengan nama berkenaan, kita tak suka orang gelar kita. Macam apa? Sependek ke? Memang kita pendek pun, tapi jangan orang panggil pendek. Dia suka ke? Kan? Kita tak suka. Kalau kita memang gelar saya pendek, ini pasti tak ada masalah lah. Kalau nama kita betul, macam Ibrahim pendek dia nama dia betul, kita nama pendek. Tak kan? Tak tahulah kalau buka dalam buku telefon. Zaman dulu buku telefon ada kan? Saya tak pakai dah buku telefon. Kan ada buku telefon, Yellow Pages tu, yang buku tu. Nama orang ada? Ada lagi tak tahu buka dah tu, mesti ada nama. Mat Ketot, percayalah cakap. Ada nama boleh beli orang Melayu kita ni. Kan? Jadi kalau dia kata nama tu memang nama dia, kita panggil dan tak ada masalah. Walaupun bunyi macam tak elok. Pasal nama dia nama itu. Ini nama dia diberikan. Macam nama sahabat Nabi Mus'ab. Mus'ab sa'aba berat. Mus'ab yang diberatkan, yang dibebankan. Jadi bunyi tak sedap tu. Faham tak? Tapi dia tak sampai tajuk penghinaan. Nabi tak tukar pun nama dia. Ada nama-nama orang tertentu yang terlampau memuji diri, Nabi tukar. Macam seorang perempuan dalam nama dia Barrah. Barrah maksud dia apa? Yang sentiasa buat baik. So Nabi tukar nama dia kepada Zainab.
So ada orang yang nama terlampau over baik sangat, Nabi tukar. Nabi suruh tukar nama, jangan pakai nama ni. Sebab dia nama dia ikut nama tu betul. Faham tak? So ada orang yang kadang nama dia tadi macam ni. Macam Allah Ta'ala dah gelar dia dengan gelaran-gelaran Qahar, Jabbar. Yang kita kata bunyi tadi macam tak sedap pakai, tapi bagi dia layak sebenarnya. Yang itu kita laksanakan. Tapi yang macam kata kerja tadi, macam ayat surah Al-Baqarah, Allah yastahzi'u bihim. Kepada orang munafik ni buat tipu uluk-uluk kan. Mereka kata innama nahnu mustahzi'un. Kami dengan Muhammad ni kami uluk-uluk je. Lepas tu Allah Ta'ala jawab, Allahu yastahzi'u bihim. Allah Ta'ala yang buat uluk-uluk pada mereka. Tapi kita tak boleh kata Allah Ta'ala ni mustahzi'. Haram kita untuk menamakan Allah Ta'ala dengan nama yang tak panggil diri dia. Ni kena faham Jadi penerangan dia adalah Dia Ta'ala, dia Subhanahu Wa Ta'ala berfirman. Okay. Contohnya macam ni. Contoh macam bila kita kata Allah Ta'ala ni dia kata wassama wassama awama wassama awama banaha wama banaha, demi langit dan demi apa yang Allah Ta'ala bina akannya. Okay. Dan dia kata Allah katakan apa fa'akidu kaida kaida kan, hum yakidu kaida wa akidu kaida, aku tipu dia yang tipu satu daya. Okey, apa pemakir makara khairul makirin kan, dia sebaik-baik yang membuat tipu daya. Allah Ta'ala memang kata dia buat benda tadi, tapi dia kata namun tak boleh seorang tu menamakannya Allah Ta'ala dengan apa? Yang membina, bana, pembina. Allah Ta'ala ni builder, tak boleh. Memang dia bina langit, tapi kita tak kata ya Allah wahai yang membina, tak boleh. Wahai menciptakan, ya. Ya Khaliq, kan kita panggil ya Rahman ya Rahim, ya. Ya Banna, tak boleh. Walaupun kata kerja tu ada, kata kerja tu wujud kan, apa cuba kata kerja tu Bana. Okay. Surah Asy-Syams ayat ke-5. Asy-Syams ni kena tengok juga. Kalau tak tengok nanti tak jumpa. Okey. Kan ayat ke-5 ni was-samaa'i wa ma banaha, dan demi langit dan apa yang dia bina akannya. Kan bana kata kerja, bana kata kerja. Atau contoh macam apa ayat tadi akidu kaida. Surah At-Tariq ayat 16. At-Tariq ayat 16 Okey, surah At-Tariq. Dan ayat ke-16 dan ayat ke-15 kata innahum yakiduna kaida. Mereka menipu daya, satu tipu daya. Wa akidu kaida, dan aku buat tipu daya, satu tipu daya. Memang dia kata aku buat benda berkenaan. Ni af'al Allah Ta'ala. Ataupun contoh macam apa? Dan ayat lain Allah kata apa wa huwa khairul makirin. Makirin. Contoh dalam surah Al-Imran 54. Al-Imran 54. Tak. Dalam ayat ni memang dalam ayat ni 54 surah Al-Imran memang perkataan makara tu ada wujud. Okey. Dalam Allah Ta'ala sebut kan dalam apa ayat 54 Allah Ta'ala nyatakan wa makaru makra wa makarallah, dan mereka buat tipu daya dan Allah buat tipu daya juga. Wallahu khairul makirin, Allah Ta'ala dah sebaik-baik apa? Pembuat tipu daya. Memang kita kata lafaz itu benar, dia terangkan berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan perbuatan dia. Tapi kita tak panggil ya makir. Ini kita kata adab kita dengan Allah Ta'ala, apa dia tak panggil nama dia jangan panggil. Faham? Tu macam orang tu lah dia juling. Yang kita panggil macam dia juling, awak juling. Jangan panggil itu, kerana panggilan tadi tak layak. Kita tak boleh namakan Allah Ta'ala dengan apa yang dia tak panggil nama dia. Sebab kita kata ayat itu benar, memang kita kata sifat itu ada, perbuatan itu ada.
Tapi sifat itu jangan. Faham tak? Sifat itu bukan. Mana Allah Ta'ala hanya berikan mereka berkenaan pada waktu tersebut kerana balasan bagi perbuatan orang-orang kafir tadi saja. Mana konsekuensi daripada perbuatan mereka. Allah Ta'ala biarkan mereka orang-orang berkenaan menjadi kufur. Jadi contoh macam dia kata tak, namun tidak boleh dipanggil Allah Ta'ala ni dengan apa? Yang membina, yang menipu daya, yang licik, yang membesarkan diri, yang menyombong. Okey? Tidak di atas bahawa dia adalah kata pinjaman, tidak pula dia dalam bentuk asal. Bukan pinjaman, bukan bentuk asal. Pasal macam saya kata tadi kan, macam memang dalam bahasa Arab ni bila kita buka perkataan apa memang contoh macam ni kan, tadi kan saya kata setiap perkataan bahasa Arab ni ada asal, ada derive. Contoh macam kita kata, contoh macam tadi saya kata apa? Kataba kan? Kataba yaktubu. Ini kata kerja. Kata kerja dia. Tapi bila orang yang membuat kerja berkenaan dipanggil katib. Maksudnya dia derive dari situ. Okey? Katib. Kalau contoh macam Allah Ta'ala ni sawwara yusawwiru. Kan dia ada kata kerja ni, sawwara. Okey? Sawwara yusawwiru. Yusawwiru. Okey. Memang ada orang panggil musawwir. Okey. Yang membuat rupa, yang membuat rupa. Bila dia panggil diri dengan sifat tadi, kita pakai. Tak ada masalah. Tapi bila dia tak pakai, contoh macam tadi kan, istahza'a kan? Yastahzi'u. Yang kata maksud dia apa? Membuat persendaan. Yastahzi'u. Kan yastahzi'u. Kita tak, dia ada perkataan apa? Pelaku perbuatan dia mustahzi. Mustahzi. Okay, mustahzi kan? Maksud dia apa? Memang kita kata lafaz tu ada, tapi anda tak boleh pakai. Allah Ta'ala sebut untuk diri dia, dia buat yastahzi'u. Dia buat tipu daya kat tahu orang berkenaan. Tapi jangan kita panggil Allah Ta'ala mustahzi. Kalau yang dipanggil contohnya khalaqa, yakhluqu, khaliq, digelar. Khaliqu kulli syai', dia kata dia lah pencipta segala-galanya. Dia sebut nama dia berkenaan, kita boleh panggil ya khaliq. Kita panggil dia dengan gelaran berkenaan. Ini adab dalam masalah nama Allah Ta'ala, nama Allah Ta'ala. Pasal kebetulan dalam ayat 139 tadi ada berkenaan dengan af'al Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala tak panggil diri dengan sifat berkenaan, dengan perbuatan berkenaan. Itu istihza, membuat uluk-uluk, membuat main-main. Allah Ta'ala ni tak pernah bermain gurau-gurau apa macam tu. Okay, menjadikan apa buat main-main uluk-uluk, tak ada. Allah Ta'ala buat, kalau ada kita berlaku perulukan kepada orang-orang kafir tadi atau munafik, itu adalah kesan perbuatan mereka sendiri. Mana Allah Ta'ala berikan. Bukan Allah Ta'ala sengaja jadikan diorang sesat. Diorang sesat macam kita kata sebab apa? Konsekuensi perbuatan mereka. Datang hidayah, tolak. Datang hidayah, tak nak dengar. Maka benda berkenaan memberi kesan. Macam kita bincang tu kan, waktu disebut berkenaan dengan hidayah manusia, hidayah Allah Ta'ala ni datang sekali-sekala kepada manusia. Kalau manusia ikut, Allah Ta'ala akan buka jalan. Yang kawan kita yang revert kan, seorang tu, dia cerita kan, dia kata dia 30 tahun dia kata bukan Islam. Kemudian satu hari terfikir berkenaan masalah Tuhan. Kemudian dia tanya, dia kata engkau ni siapa? Dia kata God ni siapa sebenarnya? Dua muka ke, 5 muka ke, 10 muka ke kan? Macam mana rupa dia? Start daripada persoalan tu, dia kata 6 bulan Allah tak jadikan diri dia apa, trauma ambil, macam dia actually benda tu macam clash sungguh dalam diri kehidupan dia. Tapi dia follow, dia ikut. Maksudnya dia datang saja benda tu, persoalan tadi, dia teruskan belajar sampai akhir dia masuk Islam. Lepas 6 bulan dia terfikir tadi, 6 bulan Allah nak ubahkan 30 tahun dia atas bukan Islam. Dan masa 6 bulan tu tadi terus bertukar, lafazkan syahadah. Nak dapat syahadah boleh panggil kawan dia Islam. Dia kata dengar aku nak bersyahadah. Kau ajarkan aku kata bahasa Arab, dia kata. Dia cerita balik hari tu. Maksud dia, bila manusia tu kalau dia kata dia kufur pun sebab datang hidayah tolak. Itu pun sebab dia. Mana itu sebab kenapa macam saya kata tadi, Allah Ta'ala datangkan asbab, datangkan apa punca, datangkan suasana, tapi belum dosa pahala lagi kepada kita. Tapi bila kita ikut atau tentang, dan dosa pahala akan berlaku. Manakala datang kebaikan, kita ikut, pahalalah. Datang kebaikan, teguran dan sebagainya, kita tentang, lawan, maka dosalah. Apa lagi, apa yang lain tak susah. Itu adalah calculation paling mudah sebenarnya kehidupan kita ni. Paling mudah. Kalau benda yang berlaku bukan atas usaha kita, bukan kita yang buat sebagainya, relax. Tak ada masalah. Biar benda tu paling buruk sekalipun, hatta kehilangan nyawa sekalipun, bukan aturan kita. Tapi
Berkaitan tajuk apa? Tindakan kita, ya, mengeluh, marah, tak puas hati dan dosa. Redha, terima dan juga kita pasrah, maka itu adalah pahala. Faham? Mana apa jadi, hilang duit ke, hilang barang ke dan sebagainya, pening kepala. Pasal itu adalah masih lagi sekian. Janganlah kalau. Tahu kalau lah aku tak keluar jalan ni, mesti tak kena. Kalau lah hari aku lepak rumah je, mesti tak aksiden. Kalau habislah macam tu, kan? Mana boleh macam tu? Itu manusia ni kena faham. Maksud dia apa berlaku tadi, redha. Pasal tak ada dia, maksud dia berlaku benda tadi, belum dosa pahala lagi kat atas kita, nothing. Atau jatuh tak bintang, dia kata atas tempat ni pun, kalau dia jatuh tak bintang pun banyak tempat kat dunia ni, kat sini dia jatuh. Benda tadi tak dosa pahala lagi. Dia apa? Kait dengan tajuk apa? Tindakan kita, ataupun apa, keluar kesah kita dan sebagainya. Atau kadang-kadang macam kematian. Kematian bukan hukuman. Dalam Kristian betul kematian itu hukuman. Pasal dalam Bible dia kata the soul that sinneth shall die. Mana-mana jiwa yang berdosa dia akan mati. So diorang anggap kematian itu adalah dosa. Kesan dosa. Dalam Islam kematian itu bukan kesan dosa. Pasal orang baik pun mati, orang jahat pun mati. Ke ada orang jahat je mati? Jahat pun mati, ada? Tak kan? Mana tak buat maksiat je mati? Tak ada. Maksud dia dalam Islam kita belajar bahawa kematian itu bila orang tu patut mati, matilah. Allah Ta'ala berikan. Bahkan kematian ni tadi kita mungkin nampak depan mata kita tak elok kan, putus badan ke, tapi yang merasa kematian dia. Mungkin tak rasa apa pun. Mungkin tak ada perasaan macam mana kita rasa. Kita habislah mati je sekian. Kita rasa. Kan, tapi sebenarnya bagi orang berkenaan, Allah Ta'ala saya tahu. Mana kadang-kadang ada manusia tu kita nampak apa mati dengan susah payah dan sebagainya, tapi dia rasa sekejap je. Ada orang yang nampak kita mati, sekejap je dia mati, tapi dia rasa bertahun-tahun. Pasal kita macam kita mimpi lah. Biasa kita mimpi kan, nak fahamkan kematian ni panjang atau pendek, mimpi. Kita tidur 5 minit, ingatkan dah tukar sehari lah. Hari apa ni? Kan? Baru tidur 5 minit. Ada orang tu tidur sepanjang hari, dia ingatkan 5 minit. Betul tak? Sehari tidur baru 5 minit. Itu masalah, itu alam roh kita. Sedang pening kepala masalah bila mati sekian. Tak ada mati, bahkan mati-mati yang macam kita baca itu, Nabi SAW pernah tanya pada para sahabat. Nabi kata apa? Siapa dengan kamu ni yang syahid? Syahid ni siapa? Lepas tu para sahabat kata, ya Rasulullah, orang syahid dengan kami adalah orang-orang yang mati dalam, atau dibunuh di jalan Allah Ta'ala. Nabi kata kalau macam tu, syuhada umatku adalah sedikit. Lepas tu para sahabat kata, Rasulullah, siapakah mereka ni orang mati syahid? Nabi kata orang yang mati tenggelam, orang yang mati terbakar, orang yang mati runtuh bangunan, orang yang mati kena penyakit dalam perut, orang mati sekian-sekian. Banyak. Kita nampak macam, Allah, kesiannya kanser, tiba-tiba Allah Ta'ala bagi dia pahala syahid. Kita tak dapat tentu dia apa-apa. Faham tak? Maksud dia Allah Ta'ala bagi orang tu kan, nampak macam kesiannya kena kanser dalam perut, habislah dia, aku sihat. Jangan pandang macam tu. Bahkan dalam tajuk tadi, dia dah telah diberikan janji dalam hadis Nabi tu, bahawa dia telah di antara orang yang boleh mendapat pahala mati syahid. Dia bersihkan dosa-dosa dia, masuk syurga tanpa hisap. Dapat macam tu. Kita ni yang sihat walafiat tak tentu dapat apa benda lagi. Macam kesian mati, aku sihat lagi. Jangan. Faham? So konsep macam jatuh bangunan, kesian kena impak bangunan. Tapi orang tu dah Nabi kata dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata dia mati syahid. Mana maksud dia, jangan kita pandang cara mati orang tu sebagai musibah. Oh mati, dia mati bangunan runtuh kat atas dia. Rupanya Allah Ta'ala bagi dia pahala mati syahid. Apa yang dia rugi? Dia tak rugi apa-apa. Faham? Tapi janganlah tuan-tuan pergi letupkan bangunan, duduk dalam bangunan tu tunggu mati syahid. Itu bangah nama dia, kan? Ataupun terkejut kan, dia terlemas badan, mati syahid. Itu tak boleh. Maksud dia kalau ditentukan kita mati di situ dan kita ada pahala tadi. Faham? Maksud dia konsep tadi, maksud dia mati cara apa? Mati tu bukan musibah. Sebab kenapa kalau orang tu faham bahawa itu suasana tadi bukannya hukuman. Tak ada dosa pahala lagi. Tapi bila tindakan kita, keluh kesah, hampa, maksud dia keluh kesah, tak puas hati, menentang dan sebagainya, maka dia adalah dosa. Adapun sebaliknya kalau dia kata redha, pasrah, menerima, kan, yakin Allah Ta'ala Maha Adil dan sebagainya, maka dapat pahala. Simple je. Itu calculation dia, tak ada calculation lain dah. Jangan carilah benda sifir-sifir lain. Nak jadi orang paling kaya dekat dunia, itu sifir dia. Nak jadi orang paling sihat dekat dunia, itu pun sifir dia. Tak ada benda lain, itu je. Pakai benda berkenaan, anda akan jadi orang paling tak perlu pada sesiapa pun. Tak perlu kepada sesiapa. Anda hidup kat dunia ni rasa mulia. Ini kalau tidak kan, asyik bergantung orang ni sekian. Jangan cakap macam ni, nanti kan tak dapat gaji. Jangan cakap macam ni, nanti kan tak dapat, atau apa, nanti anak dia birthday tak ajak kita. Jangan.
Kan, anak dia kahwin tak ajak kita. Apa hal? Apa masalah dia? Kan, pasal manusia lupa berkenaan masalah apa? Konsekuensi, apa, suasana dan sebagainya, benda tu Allah Ta'ala sediakan untuk kita. Tapi masalah redha kita, menentang kita, dosa pahala ada kat situ. Faham? Dan sebab itu kita kata macam tadi, kita kata orang-orang yang kafir tadi, bila mereka ni Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala tipu daya mereka, sebenarnya dia asal daripada apa? Mereka tipu daya dulu. Mereka rasakan benda tu bagus, tapi Allah Ta'ala jadikan sebenarnya itu adalah musibah. Mana, tapi benda tu perbuatan mereka, bukan tak ada apa-apa tiba-tiba kena, tak. Mesti ada perbuatan mereka, mesti ada tindakan mereka yang melayakkan mereka untuk apa, hukuman Allah Ta'ala tadi. Afal Allah Ta'ala yang sebut apa, tipu daya, buat helah, apa, olok-olok dan sebagainya, kena kepada mereka hanya bila mereka melaksanakan benda yang di opposite. Faham tak? Mereka tipu daya, kan? Wa makaru makra, kan? Dan mereka buat tipu daya, kan? Allah Ta'ala kata aku buat tipu daya juga, dan aku dah sebaik-baik buat tipu daya. Betul? Apa? Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Mana mereka buat, Allah Ta'ala kata aku buat balik. Maksud dia, itu yang dikatakan sebagai apa? Yang dimaksudkan dengan sifat itu bunyi tak elok, perbuatan tu bunyi tak elok. Dan kita kata benda tadi Allah Ta'ala buat, hasil orang tu punya pekerjaan. Jangan tarik keluar dia kata kerja tadi, apa, sebarang sifat-sifat yang berkaitan Allah Ta'ala. Tak boleh. Jangan panggil Allah Ta'ala dengan sifat-sifat tadi. Faham? Okey. Tak boleh yang asal, tak boleh pinjaman. Okey. Sesiapa yang mengakui selain ini, sesiapa yang mengakui, maksudnya dia boleh ambil nama-nama Allah Ta'ala selain Allah Ta'ala ajar pada kita, maka dia telah menyimpang dan menyanggah pada nama-nama Allah Ta'ala. Dia telah apa? Menyimpang. Dia telah menyimpang dari nama Allah Ta'ala dan menyanggah pada nama Allah Ta'ala, serta mengata kepada terhadap Allah Ta'ala pembohongan dan tidak ada baginya keterangan, apa yang apa, dan apa yang tidak ada baginya keterangan dengan benda berkenaan. Maksudnya benda tu tak ada sebarang apa? Sebarang keterangan pun. Tak ada autoriti untuk dia bercakap macam tu. Tapi dia bercakap tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So jaga bab ni. Ini benda-benda berkaitan akidah yang masuk dalam ayat 139 tadi. Jelas? Faham tak? Ni faham tak ni? Saya tahu saya cakap laju. Ni pasal ada muka-muka baru kan, takut nanti kan kata ustaz ni laju saya cakap. Okay, baik. Faham Okey. Baik, seterusnya apa yang dapat dipelajari daripada ayat 139 itu adalah neraka telah ada sekarang. Neraka telah pun ada. Macam Allah kata, uiddat lil kafirin. Uiddat lil kafirin. Kalau Allah sebut dengan Quran dan surah Baqarah tu ayat 23 24, Allah nyatakan walladzina kafaru, bila Allah kata tentang tajuk Al-Quran. Kalau kata apa? Mana ayat yang Allah sebut, ayat 23? Ingat berkenaan Quran ni. Bila Allah nyatakan fa'tu bi suratin mislih. Sebelum ayat sebelum dia apa? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Jika kamu dalam keraguan terhadap apa kami turun pada hamba kami. Mana Quran ni kamu ragu-ragu Muhammad dapat Al-Quran ini daripada Allah Taala. Fa'tu bi suratin mislih. Maka datangkanlah dengan satu apa? Satu surah seumpamanya. Okey. Fa in lam taf'alu, kan lepas tu kalau kata kalau kamu tak boleh buat. Wala ta'ala kamu tak sekali buat, fattaqun nar allati waquduha nasul hijarah. Takutlah kamu pada neraka yang bahan bakar dia adalah manusia dan batu batan. Yang Allah kata uiddat, disediakan ia. Man telah disediakan ia lil mana orang-orang yang kafir. Lil kafirin. Mana sekarang ni bila Allah sebut berkenaan ayat sebut dan beriman apa untuk orang bertakwa pula, syurga kan? Uiddat lil muttaqin. Untuk syurga disebut orang bertakwa. Kedua-duanya itu syurga dan neraka ni telah pun ada. Dipamerkan kepada Nabi SAW. Hatta dalam hadis yang datang, Nabi dipamer kepada baginda SAW berkenaan syurga dan neraka. Dia bukan baru tengah building lagi. Memang kita kata apa perbuatan kita macam zikir harian kita akan menambah apa dalam sana. Macam zikir kita akan jadi pokok di sana, tasbih kita akan menjadi tumbuhan di sana kan, kecantikan sana, itu adalah benda benar. Maksud dia syurga tu dah ada, tapi pembinaan dia, apa yang ada padanya, kecantikan yang ada padanya berdasar kepada apa yang kita buat sekarang. Betul Nabi kata dalam hadis sana, Nabi kata apa? Man shalla, barang siapa yang solat sinta rakaatain sinta asyar rakaatan fi yaumin wa lailah, barang siapa sembahyang 12 rakaat sehari semalam. Maksud dia Nabi terangkanlah apa dalam hadis tu Nabi kata apa Allah Taala bina untuk dia rumah di syurga. Dan dua bukan yang 12 berkenaan adalah 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur. Berapa dah? 6. 2 selepas maghrib. 2 selepas zuhur. Apa? 8. Lepas tu 2 selepas 2 sebelum selepas maghrib. Apa? 10 8 10. 2 lepas isyak.
12. Ada riwayat yang datang macam-macam tu letakkan apa? Sebelum Zuhur 2 saja. Ada riwayat Ibnu Umar 10 rakaat je tanpa 12. Anyway, Nabi lafazkan apa? Barang siapa solat tadi, Allah Ta'ala bina untuk dia rumah di syurga. Maksud dia orang syurga takkan, yelah memang takkan ada rumah pula. Tapi maksud dia binaan tu dicantikkan, dielokkan di sana dengan perbuatan kita. Hatta tasbih kita, istighfar tasbih kita, tahmid kita sebagainya akan menjadi pokok-pokok di sana. Landscaping tak ada datang kemudian tau, dia tak ada second upgrade. Ada orang tanya, Ustaz boleh tak upgrade daripada sampai sini kan, sampai sana nanti tak upgrade pula. Kalau lepas kita pindah rumah kan dapat macam tu. Lepas tu datang tambah rumput, letak pintu sliding door, letak sekian, letak aircon. Itu rumah dunia. Rumah akhirat dia tak boleh upgrade, second upgrade. Tapi satu benda lah, ini antara nikmat Allah Ta'ala ke atas orang masuk syurga nanti. Dia masuk syurga, kalaupun syurga dia tadi syurga paling rendah sekalipun, dia akan puas hati. Kat sana tak ada orang yang tak puas hati. Tak ada macam kenapa? Tak ada. Lepas masuk syurga tak ada penyesalan dah. Hatta setiap orang masuk syurga nanti akan puas hati dengan apa dia ada. Dia akan puas hati dengan apa dia ada. Tak ada seorang pun kata macam kalaulah tak. Ketika hisab, yes. Ketika penghisaban amal, betul. Orang akan mengeluh, kalaulah dan sebagainya. Semua menyesal. Tetapi kalau dah masuk syurga tak ada dah siapa kata tak puas hati. Everybody akan puas hati. Tapi kena ingat, dari sekarang ni apa kedudukan kita di sana, dari sekarang ni kita tentukan. Dia tak ada second upgrade tau. Sampai sana nanti macam, second upgrade. Siapa-siapa nak beli rumah atas sikit. Kat dunia boleh kan, beli apartment. Lepas tu beli rumah semidi. Kemudian beli banglo sebagainya kan. Kat dunia buatlah nak buat. Kat akhirat tak ada. Modal tak ada. Tak ada modal. Dia hanya berdasar kepada apa yang kita ada saja. Faham? Apa Allah Ta'ala bagi kita, itulah yang tinggal, itu yang dah kita dapat. Tapi macam saya katalah, nikmat Allah Ta'ala kat atas kita, tidak siapa masuk syurga nanti rasa tak puas hati. Dalam hadis Nabi SAW berceritakan berkenaan hari di mana semua ahli syurga ni seminggu sekali akan berkumpul. Macam pasar dia kata, semua datang. Dan setiap orang akan duduk di atas singgahsana masing-masing. Ada singgahsana daripada kasturi, ada singgahsana sekian, ada daripada emas, ada daripada perak. Tapi semua mereka ni merasakan mereka tak rendah pun daripada orang sebelah, tak rendah pun daripada orang sini. Semua rasa cukup. Di sana pada syurga ni adalah negeri kenikmatan. Tak ada siapa yang tak cukup. Semua rasa puas dengan apa yang dia ada. Maka Allah Ta'ala puaskan mereka dengan kadar mereka sendiri. Memang orang yang paling atas berada dalam syurga tadi, dia akan dapat benda yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, dan tak pernah terlintas pada hati manusia. It's the best thing. Yang lain-lain manusia ni mungkin akan dapat apa? Kadar manusia sahaja. Kadar macam orang paling rendah martabat di syurga nanti adalah orang yang dapat macam seorang raja paling kaya di dunia, tapi 10 kali ganda. 10 times. Who's the richest kan? Tapi kadar dunia lah. Cantik kadar dunia. Kan semua kadar dunia. Kadar duniawi. Tidak seperti kadar yang lebih tinggi. Tapi dia akan puas hati. Yang penting paling lah, dia puas hati. Jadi tapi syurga neraka tadi memang telah siap. Cuma apa yang dalam tu tambahan lah. Apa dia pokok ke apa dan sebagainya, berdasar pada amalan kita di sini. Bahkan kita kata kalau dia kata kita beramal yang terbaik, maka makin tinggilah kedudukan kita di sana. Itu sebab kenapa kita faham di sana. Dan bahkan kita kata kekerapan seorang manusia dapat melihat Allah Ta'ala pun berdasar pada amal di sini. Kadang kata orang yang tu akan tiap-tiap hari nampak. Kadang kata orang yang lain mungkin dapat seminggu sekali. Ada mungkin 3 hari sekali. Terpulang pada amal masing-masing, kedudukan syurga masing-masing. Tapi tidak ada siapa yang tak puas hati. Ingat tu je. Janganlah pula macam tu tak payah buat kerja berat pun tak apa. Kejar yang paling tinggi, kurang-kurang sangkut nombor 2. Kan? Minta paling tinggi tu para sahabat. Nabi tak pernah kata kepada para sahabat, korang ni minta syurga ni korang layak ke? Nabi tak pernah cakap yang tu. Bahkan Nabi kata kepada para sahabat, barang siapa yang kamu nak minta syurga, minta syurga Firdaus yang tertinggi. Kita pula, ilahilah suli Firdausi ahla. Ya Allah, Tuhanku, aku bukanlah pada syurga yang aku layak. Memanglah kita kena sedar diri. Tapi time minta paling tinggi. Kurang-kurang tak sangkut atas, sangkut nombor 2. Faham tak? Ini minta last sekali. Afzal. Siap-siap ada separuh manusia dia punya fahaman dia apa? Tak apalah ustaz masuk syurga dulu, kami kena bakar nanti kena masuklah kemudian. Dia macam dia poyo ingat boleh lepas. Tak pasal ingat kan, memang betul ada manusia akan dilepaskan daripada neraka, lepas dibakar. Tapi yang dilepaskan tadi hanya dengan izin Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dan melepaskan tadi itu hak dia, tak ada siapa boleh compromise. Macam kata ya Allah, asal dia dapat dia tak dapat. Itu tak ada siapa yang cakap. Mungkin orang tu sebelah-sebelah, seorang tu diberikan, seorang lagi tak diberikan. Faham tak? Seorang tu diberikan pelepasan, seorang tak diberikan. Allah Ta'ala kata tu, dia kata yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Dia ampunkan siapa dia nak, dia azab siapa dia nak. Yang kita macam, asal tak lepas?
Maka ada manusia ke akhirat nanti datang dengan dosa-dosa, tapi Allah Ta'ala lepaskan terus semua sekali. Tak ada satu pun dosa dia akan dihukum ke atas dia. Macam hadis yang datang Sahih Muslim kan, berkenaan dengan hadis bisikkan pada hari kiamat. Kan bisikkan, mana ada di hari akhirat nanti akan ada manusia Allah Ta'ala tarik dia. Orang lain tak dengar apa dia cakap. Allah cakap dengan dia. Allah tunjukkan, engkau buat sekian, engkau buat sekian, engkau buat sekian. Dia kata betul ya Allah, betul ya Allah, betul ya Allah. Sampai last sekali Allah Ta'ala kira semua sekali dosa dia, sebut-sebut apa yang dia buat kat dunia. Dia kata habis dah. Dia rasa nak mati, habis aku, tak lepas dah. Tiba-tiba Allah Ta'ala kata apa? Ni orang lain tak dengar. Allah Ta'ala dengan dia je. Dia kata aku yang sembunyikan benda ni daripada orang ramai ketika dunia dahulu. Akulah pada hari ini yang akan ampunkan kau. Semua sekali dosa diampunkan. Tapi jangan kita poyok jadi orang tu pula. Minta tu kata minta yang tertinggi, mungkin kita jadi orang tu, Allah Ta'ala alam. Tapi yang pentingnya minta. Dengan Allah Ta'ala ni minta semua sekali pada dia. Minta pada dia syurga yang tertinggi. Tapi jangan pula kita kata apa, yang semua tu kita dapat. Tadi tak semesti kita dapat yang tu. Mungkin kita dapat lebih baik, mungkin lebih kurang. Tapi tajuk dia, jangan sekali-kali jangan overconfident. Jangan terlampau rasa inferior sangat. Rendah sangat tak boleh. Minta walaupun tak layak minta juga. Awak tak layak ni, minta je lah. Apa hal dia? Pasal Allah Ta'ala nak beri ke tak beri tu milik dia, mutlak. Fikir macam tu. Tapi masalah kita kata kita layak, yelah memang kita layak lah. Tahu tak layak, tapi jangan tak minta. Jangan pula tahu tak layak minta buat apa. Tak, dengan Allah Ta'ala tahu tak layak pun minta. Tahu tak layak pun minta. Itu yang Nabi kata pada para sahabat. Nabi kata, barang siapa nak minta dengan kamu syurga, maka minta syurga Firdaus yang tertinggi. Nabi tak kata pada korang ni, kau ingat kau boleh lepas ke? Ikut kita ni, kita ajar anak murid kita macam tu. Nabi tak ajar macam tu. Nabi kata minta. Pasal Allah Ta'ala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dia berhak untuk hukum sesiapa. Dia berhak untuk apa? Lepaskan atau ampunkan sesiapa. Allah terangkan sifat dia. Faham tak? Jadi secara tak langsung kita kata syurga ni tadi, memang minta syurga tertinggi, minta yang pening kepala. Yang macam, nak minta yang bawah sikit kot, tak lepas ni. Kan? Ya, ini tak lepas ni. Kalau kita buat loan dengan bank, betul lah. Kan? Kalau bagi requirement tak cukup, terus kena reject. Kali kedua minta pun tak guna. Tapi itu dengan bank. Ni Allah Ta'ala bukan bank. Tahu tak? Bahkan dia tidak bersifat macam tu. Bahkan dia terangkan dalam Quran Karim dengan lafaz-lafaz macam dia kata dia ampun siapa dia nak, dia hukum siapa dia nak. Nak tunjukkan bahawa hak mutlak dia yang sempurna. Tuhan dia boleh ampunkan orang terdosa, dia ampunkan sekali. Ada yang masuk neraka dibakar, dikeluarkan lepas tu. Tapi ada yang tak keluar langsung tau. Tu kena jaga-jaga juga. Tu jangan sampai kita overconfident. Jangan pula terlampau tak nak minta langsung. Faham? Tak layak pun minta. Itu yang Allah Ta'ala ajar pada kita. Tak layak pun jangan tak minta. Pasal mungkin dengan kita minta tadi Allah Ta'ala buka kita jalan kebaikan yang lain. Pasal dia kebaikan yang terbuka untuk kita, dia datang dengan effort yang kita buat. Apa kita buat dan Allah Ta'ala buka sekali lagi. Macam kita baca surah Al-Lail. Kau tak nak nyatakan apa? Fa amma man a'ta wattaqa. Ada pun siapa yang a'ta memberikan harta, wattaqa dan bertakwa. Wasaddaqa bil husna, dia percaya dengan hari akhirat, percaya dengan ganjaran akhirat. Fasanu yassiruhu lil yusra, kami akan mudahkan dia untuk apa? Untuk yang mudah, untuk kebaikan. Dan maka ulama kata untuk mudah apa? Syurga. Kami mudahkan dia untuk syurga. Dia buat kebaikan-kebaikan ini, 3 perkara tadi, Allah Ta'ala buka jalan ke syurga untuk dia. Dan sebaliknya, wa amma man bakhila wastaghna. Adapun siapa yang bakhil, kedekut, tak nak keluarkan harta langsung, wastaghna, dan tak nak mengharap kepada Allah Ta'ala, tak ada pengharapan kepada Allah Ta'ala pun, wa kadzdzaba bil husna, dan dustakan, tak percaya dengan apa? Ganjaran akhirat. Fasanu yassiruhu lil usra, kami akan mudahkan dia untuk apa? Kepayahan. Tadi mudahkan untuk kesenangan, itu syurga. Ini mudahkan untuk kepayahan, untuk neraka. Mudahkan buat jahat, mudahkan buat apa? Buat maksiat. So maksud dia consequences tau, faham? Mana kalau anda kata orang tu nakkan kebaikan, percaya bagi akhirat tadi, minta syurga tertinggi, mungkin Allah akan buka jalan kepada dia untuk beramal ibadat lebih baik. Kan, faham tak? Dia akan dapat beramal baik dengan sebab apa? Kebaikan yang dia buat. Allah Ta'ala buka pintu satu persatu. Macam dalam hadis yang datang, Nabi kata, man salaka tariqan, bahasa menyusun satu jalan, yaltamisu fihi ilman, yang didapatkan jalan berkenaan satu ilmu, sahhalallahu lahu tariqan jannah, akan mudahkan dia untuk dia satu jalan ke syurga. Mudahkan jalan, tapi ikut tak tahulah orang tu ikut ke tidak. Allah Ta'ala buka jalan. Datang kelas agama belajar, Allah Ta'ala buka. Datang orang minta sedekah, cik sedekah sedikit kot. Maksud dia sekarang ni anda datang kan, bila Allah Ta'ala buka jalan kebaikan tadi, buatlah. Janganlah pula kita kedekut pula sebagainya. Pasal kita kata kena faham bahawa Allah Ta'ala akan buka jalan tadi dengan cara yang berbagai. Orang minta sedekah lah, adik-beradik minta tolong lah. Yang minta sedekah orang ni sikit, adik-beradik minta tolong. Ni kadang keluar ayat dan tolong adik-beradik pun macam-macam bunyi keluar. Bunyi dia contoh macam, kalau bagi ustaz, nanti dia akan minta lagi.
ilaha illallah syarikalah. Apa hal ni? Kan? Nanti kita bagi-bagi. Memang dalam dunia ni Allah Ta'ala tak pernah jadikan miskin tu tak ada. Kecuali kita nak kiamat nanti baru start berhenti. Minta sedekah dan sebagainya. Mana dikeluarkan khazanah bumi ni semua dikeluarkan. Sampai last sekali semua orang takkan nak. Kita bagi duit pada orang tak nak. Kalau kau bagi semalam aku ambil. Hari ni tak payah. Aku tak ada keperluan. Tak ada zakat takkan diterima dah ni. Tak ada siapa nak terima. Itu ketika nak kiamat dah. Sekarang ni masih lagi ada peluang untuk dapat buat ibadat. Buat apa? Infak harta. Infaklah. Dan maka infak yang terbaik pada oleh seorang itu adalah kepada keluarga dia dahulu. Lompat jauh kan. Sampai ke Siberia punya kubang kutub tu dia makan. Tak boleh kan? Kubang kutub tu makan setiap hari tak boleh kata. Kalau bagi makan hari besok nak makan lagi ustaz. Tak cakap macam tu pula. Jadi kalau adik-beradik minta tolong sebagainya ada kesusahan, bagilah. Kan, tapi kalau bagi nanti ustaz dia malas. La ilaha illallah syarikalah. Apa hal kan? Kenapa? Kan tu Allah sebut dan surah Al-Baqarah ayat 177. Kita belajar nanti. Allah yang apa? Laisal birra. Bukan kebaikan itu. Antuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebaikan itu kamu hadapkan wajah kamu ke timur atau ke barat. Walakinnal birra, tapi kebaikan itu adalah man amana billah wal yaumil akhir. Orang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Wal malaikah wal kitab wan nabiyyin. Para malaikat, kitab dan nabi. Okey, ini bahasa iman. Baik itu adalah first iman. Kemudian wa atal mala ala hubbihi. Dia berikan harta dalam keadaan dia sayang lagi harta tadi. Agak-agak siapa mula kena dapat? Kalau ikut logik kita mesti Somalia sekian. Tak. First Allah Ta'ala letak zawil kurba, orang punya hubungan kekeluargaan kita. Kemudian wal yatama, anak yatim. Kemudian wal masakin, wa benas sabil, wa fir riqab, wasailin, dan orang minta-minta, wa fir riqab, dan orang dalam tawanan. Mana ikut turutan dari itu, anak yatim nombor 2. Begitu anak yatim sahabat pernah, iyalah baguslah, bantu. Kan Nabi kata aku dan orang menanggung anak yatim macam ni kat syurga. Tapi Allah Ta'ala letakkan aturan dia, sebelum yang anak yatim, buat dua-dua sekali. Yang ini pembuat, yang tu pembuat. Itu lebih baik. Jangan kita pilih jalan kebaikan tadi satu je. I tak suka, I nak buat education je. Yang ini makan-makan ni kenyang habis. Yang education sampai kita mati pun ada jalan lagi. Dia berkira macam tu. Apa hal kan? Dia pula macam ada kontrak dengan Allah Ta'ala macam tu. Allah Ta'ala nak bagi suka hati dia. Dia menggandakan apa pahala yang dia nak. Bahkan mungkin ada satu tu dia bagi satu-satu je. Ada pahala, mungkin kita dapat 10 kita bagi, satu je dia bayar. Boleh jadi juga macam tu. Allah Ta'ala dia gandakan yudha'ifu liman yasha. Dia gandakan pahala pada siapa dia nak. Ya, kita persoalkan buat apa kedekut gila. Saya tak faham kadang. Kau sini tempat lain lah. Kan? Tajuk tu kadang dia kejar kebaikan, dia tak faham. Dia macam masih lagi dalam keadaan tadi. Dan pasal kena ingat bahawa kebaikan itu yang berikutnya dibuka dengan perangai kita sekarang. Contoh macam dalam lafaz yang datang dari Sarah Tabi'in. Dia kata apa? Aku diharamkan daripada solat malam selama berapa bulan, disebutlah berbulan-bulan. Ada sebut seorang tu kata bertahun-tahun kerana satu dosa aku buat. Mana dia buat dosa berkenaan, dia kata kesilapan yang dia buat, Allah Ta'ala haramkan dia bangun malam. Dia rasa macam tu. Mana tak dapat dia bangun malam sebab apa? Sebab dosa yang dia buat. Mana kebaikan bangun malam baik kan? Untuk baik bangun malam tadi, dosa yang kita buat boleh menyekat benda berkenaan. Macam juga kebaikan kita buatkan buka ruang kebaikan yang lain. So, sebab kenapa kita kata doa minta Allah Ta'ala kebaikan, Allah Ta'ala buka jalan kebaikan, jangan lari. Nanti orang kata alim sangat. Tak boleh lah. I tak nak macam ni kan. I ni half-half. Happy-happy tapi takwa. Ada usia ni pelik kan. Ada saya ingat siapa dah? Ni. Ada orang cik jodoh. Dia jumpa dengan seorang ni. Mana orang ni ustaz. Lepas tu yalah kawan ni kahwin dengan ustaz. Lepas tu ada kawan perempuan isteri ustaz ni cakap dengan isteri ustaz ni dia nak cik jodoh. Tapi dia kata cik jodoh tapi kau boleh janganlah ustaz, tapi janganlah yang alim sangat. Jangan yang warok sangat. Yang half-half. Yang boleh happy. Faham tak? Apa sal? Tak saya apa sal? Half-half. Maksud dia nak enjoy lagi. Tak puas makan dunia ya. Itu masalah dia. Tak, kadang-kadang tu masalah dia. Kadang-kadang manusia ni kena jaga-jaga apa dia minta. Faham? Dia minta kebaikan, minta sehabis-habis kebaikan. Tapi bila minta benda yang kurang-kurang baik ni, elakkanlah. Kan elakkan. Pasal jadi lama. Lepas tu last sekali dengan cerita sampai sekarang tak jumpa jodoh lagi. Tapi lah saya kata kalau ikutkan saya, kalau saya jadi kawan tu nak dia nasihatkan, betulkan balik niat. Saya dari awal dia kata, tapi janganlah ustaz yang terlampau warok sangat. La ilaha illallah syarikalah kan. Apa yang kau nak kan kat dunia ni? Kena akhirat ke tak nak? Kan dunia ni kita kata tak dapat pun tak apa. Akhirat tu jaga. Kalau dunia ni kita terlepas, akhirat tak nak ganti lain, tak punya masalah. Nothing.
Apa yang dekat akhirat tadi banding dengan dunia ni, orang yang paling sengsara di dunia ni, dalam hadis yang datang, hadis yang sahih, dia sengsara, paling sengsara di dunia. Diletakkan, Allah nak celupkan dia, nak tunjukkan syurga tu macam mana. Celupkan dia dalam syurga sesaat je, sedetik celupan, lepas tu angkat balik. Lepas tu tanya dengan dia, pernah tak kau rasa keburukan mana dekat dunia? Tak pernah. Mana rasa sedih bukan apa dia tak dapat kat dunia tadi, hilang dengan hanya satu celupan ke dalam syurga. Yang orang pula yang dapat kenikmatan banyak-banyak kat dunia ni, dicelupkan dalam neraka satu celupan, dia bawa keluar balik. Orang tanya dengan dia, pernah kau rasa tak kebaikan? Tak pernah dia rasa kebaikan lepas tu. Nak menunjukkan apa? Syurga neraka ni punya kadar tadi amat berbeza dengan dunia. Mana satu celupan dalam syurga, apa saja kesalahan orang kat dunia takkan hilang. Dia tak pernah rasa ada pernah keburukan. Tak pernah ada keburukan, ya Allah. Yang seorang tu masuk neraka satu celupan je, keluar balik. Tak pernah ada kebaikan dia rasakan. Tak pernah dia nak bawa kereta mewah. Tak pernah dia kata, tak pernah dia rasa macam tu. Kenapa? Pasal banding dunia dengan akhirat. Tu kadar dia. Dia kan sibuk-sibuk kat dunia ni rupanya tu. Jadi janganlah kita nak kebaikan, buat kebaikan sepenuhnya. Dia jangan pakai orang Melayu dia, buat baik pada-pada. Itu bukan. Buat baik tak ada pada-pada, buat je. Kan? Ini pada-pada kan. Buat baik pada-pada, buat jahat jangan sekali. Mana buat baik jangan baik sangat. Kan? Ada dah pula. Aku tak faham tu macam mana faham macam tu. Baik. Jadi memang syurga neraka ni telah dipamerkan kepada Nabi SAW. Nabi nampak dah syurga neraka. Nabi terangkan pokok dia macam mana, tanah dia apa, sungai dia macam mana, bangunan dia macam mana. Mana sebutkan? Mana bata, kalau bata dunia ni batu merah ke bata apa kan? Sana bata dia adalah apa? Labinatun min dhahab wa labinatun min fiddah. Bata daripada emas dan perak. Bata emas, bata perak. Tanah dia kasturi. Mana batu-batu dia adalah mutiara. Itu adalah gambaran syurga kat sana nanti. Sungai dia ada sungai-sungai dia, air yang mengalir dia, macam-macam Nabi terangkan. Dan Nabi terangkan tadi bukannya setakat bayangan. Dan bahkan yang disebut tadi Nabi terangkan, bahkan dalam kisah, contoh macam kisah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah kan, Nabi pergi ke sana, nampak dalam syurga. Ada kisah hadis Bukhari Muslim. Kisah dia Nabi SAW semain subuh. Yang ceritakan kisah ni Abu Hurairah. Dia kata satu pagi Rasulullah SAW subuh, lepas subuh tu Rasulullah panggil Bilal. Wahai Bilal, sini. Bila Bilal datang, Nabi kata kepada dia, Nabi kata, beritahu pada aku, apakah amalan yang paling kau harap setelah kau masuk Islam? Mana apakah amalan kau paling harap lepas masuk Islam ni? Apa amalan kau paling arja amalika amil tahu ba'da Islam? Amalan paling kau harap sebelum kau masuk Islam. Lepas tu dia kata, bila pasal Nabi kata apa? Sebab aku dapati tapak kaki kau dah bunyi kat syurga. Tapak kaki sampai dekat syurga dah. Nabi dengar tapak kaki dekat syurga. Jadi bunyi dia kata Jibril, wahai Jibril, apa ni? Dia kata tapak kaki Bilal. Dia tak sampai lagi, tapak kaki sampai dah. Bunyi tapak kaki tu dah sampai dekat syurga dah. Maksudnya Nabi ceritakan benda dia jadi, bukan akan datang. Dia sekarang telah ada syurga berkenaan. Bahkan macam kisah berkenaan bila kita belajar berkenaan tajuk apa? Tajuk roh orang mati syahid dan sebagainya, mati diletakkan dalam tembuluk burung hijau yang berkeliaran dalam syurga. Adapun roh orang-orang lain letak dalam barzah, duduk diam macam tu, tidur kalau orang mukmin. Adapun kalau orang-orang kafir dibiarkan tunggu dan dihimpitkan kubur. Tapi roh orang syuhada tadi dia special, dia diletakkan dalam tembuluk burung hijau yang burung tu akan musim-musim dalam syurga. Bahkan dia akan makan apa yang burung tu makan. Jadi roh tadi kita kata menunjukkan sekarang, bukan akan datang. Sekarang dah ada. Syurga dah ada sekarang. Neraka pun dah ada sekarang. Neraka dah ada sekarang, syurga dah sekarang. Macam bila Nabi sebut berkenaan dengan apa? Bila awal malam bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka semua pintu-pintu syurga. Tak ditutup satu pintu pun. Dan bila dan juga ditutup semua pintu neraka, tak dibuka satu pintu pun. Menunjukkan sekarang. Pasal Ramadan, tiap kali Ramadan datang, itu yang keadaan berlaku Nabi ceritakan. So itu keadaan, maksudnya syurga neraka itu dah ada. Telah datang daripada baginda SAW, bahawa baginda bersabda, dipamerkan kepadaku syurga dan neraka, maka tidak pernah aku lihat seperti hari berkenaan pada kebaikan dan keburukan. Mana aku dipamerkan kepadaku syurga dan neraka. Aku nampak syurga, aku nampak neraka. Maka pada hari berkenaan tak ada dah kebaikan dan keburukan. Sebelum macam apa kepayahan kehidupan sebelum ni, semua tak ada. Tak ada nilai berbanding dengan apa yang ada dalam syurga atau neraka. Mana kalau kebaikan, kalau orang sengsara kat dunia, dekat akhirat nanti dia tengok syurga apa tempat dia, dia kata tak apalah, tak kisah, tak ingat langsung dah. Tak ingat langsung dah kepayahan, kesusahan dan sebagainya. Tak ingat langsung kepayahan apa yang dia ada. Tak ada kenang-kenang, tak kenang-kenang dah. Macam tu juga orang masuk neraka, tak kenang-kenang dah kebaikan apa dapat. Masuk neraka ni, tapi dulu kat dunia I ada kereta mahal. You ada apa? Wah, I ada banglo. Tak ada bincang. Tak ada hilang langsung, tak ada pemikiran dah untuk mengenang-kenang, tahu? Kalau orang masuk banduan, masuk jail dan mengenang, tahu? Tu masuk jail,
Kenang-kenang. Awak siapa? Oh, saya sebenarnya. Boleh kenang-kenang lagi. Orang masuk neraka tak ada kenang-kenang dah. Okay? Berkata Al-Qurtubi, berkata Imam Al-Qurtubi, tiada kemustahilan dalam mengekalkan perkara ini di atas zahir. Maksudnya tak ada kemustahilan untuk kita kata benda ni macam Nabi sebut itulah dia. Atas zahir makna dia, meaning dia. Bukan maksud dia Nabi sebut ni akan datang. Tak payah. Pakai apa Nabi cakap. Nabi kata aku nampak syurga, nampak neraka, nampak syurga, nampak neraka, betul. Tak perlu kita kata macam nampak dengan hati benda yang akan datang berlaku. Tak payah. Tak cakap yang tu. Dia kata apatah lagi mengikut mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah, sesungguhnya syurga dan neraka telah diciptakan dan ada. Bahkan macam kita bacakan bukan tafsir itu, bahawa Adam AS dikeluarkan daripada syurga. Syurga betul lah, syurga mana tempat tinggal anak Adam. Masalah dalam syurga tadi kebetulan ketika Adam tadi ada larangan, dia tak bertentangan dengan masalah syurga dan tak ada larangan. Bila anak Adam masuk kali kedua, tak ada larangan dah. Adam hari tu ada larangan. Itu ada masalah pasal Allah tanyakan itu asbab saja. Dia jadikan syurga, dia letak peraturan dalam syurga, itu hak dia. Kan, itu hak dia. Tak boleh kita kata tidak. Main kita macam kata syurga tak boleh buat, tak ada larangan. Tu Adam ada larangan tu. Maksudnya syurga lain kot. Tak. Itu kan, itu idea kita. Tapi Allah Ta'ala tidak jadi itu. Bahkan bila dia buat apa, dia letak syarat tambahan, itu hak dia. Dia yang berkuasa untuk menentukan segala-galanya. Bukan kerja kita untuk datang persoalkan perbuatan Allah Ta'ala. Okay? Jadi dia kata tak ada masalah. Sebenarnya Ahlussunnah wal Jamaah telah mengikut apatah lagi mengikut mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, syurga neraka telah diciptakan dan ada. Maka dirujuk bahawa Allah Ta'ala telah menciptakan untuk nabi-nabinya pengetahuan khas. Nabi yang pengetahuan khas pada baginda yang ketahui syurga neraka di atas hakikat kedua-duanya. Nabi terangkan exactly as it is. Terangkan apa sifat syurga neraka, maka kita fahamlah. Jadi maksud dia memang syurga neraka telah pun ada. Berdasar pada Allah Ta'ala kata uiddat lil muttaqin, uiddat lil kafirin. Neraka disediakan untuk orang kafir, syurga disediakan untuk orang yang bertakwa. So, jadi dengan sebab itu kita kata benda itu memang telah pun ada, tak perlu kita bincangkan akan datang ke tidak. Faham Pasal Allah Ta'ala kata telah disiapkan. Jelas, ini dalam 139 ni. Ayat 23, 24, 25 tu, dan tu ada uiddat lil kafirin, uiddat lil muttaqin. Faham Okey. Baik. Ada soalan? Ustaz. Ya. Jadi apa jawapan Bilal kepada Rasulullah? Macam mana? Bilal kata aku setiap kali mana aku berwuduk, aku akan solat satu riwayat 2 rakaat, satu riwayat datang aku akan solat seberapa banyak yang aku mampu. Itu nama orang panggil. Tapi Bilal tak panggil nama tu. Maksudnya dia tak sia-siakan dia punya wuduk tanpa sebarang solat. Every time dia wuduk, dia akan solat. Kita wuduk lepak depan TV dulu, tengok Korea. Betul tak? Kan, tunggu waktu. Kan, tunggu waktu, pergilah duduk atas sejadah tu, sembahyang sunat dulu. Prepare yourself. Kita prepare diri kita untuk menghadapi solat tadi. Supaya nak khusyuk. Tak khusyuk-khusyuk kenapa? Dah hati duduk tengok Korea, betul Allahu Akbar, tak nampak apalah. Ataupun drama-drama swasta duk tengok kan, maghrib tu lah tempat dia. Itu masalah lah. Time tak payah pasang pun tak apa. Kalau rasa payah sangat ni, saya ada solution. Ada solution. Tak buang TV. Ambil gunting, potong. Lepas tu pening kepala pandang kan. TV tu buang tu nampak mengampau tu kan. TV ada. Tengok, oh ada TV. Kalau tengok ada TV. Rupanya tapi gunting kat belakang. Gunting lah. Potong wire. Saya pening kepala. Kan pening kepala. Macam mana? Kenapakah RTM ataupun TV3 meletakkan pada waktu maghrib lah. Drama-drama swasta. Peduli apa kan? Bukannya wajib tengok pun. Tak ada seperti ni, ada soalan quiz. Malaikat tanya, siapakah pelakon lelaki tambahan? Apa hal? Teruk betul. Okey. Baik, pengumuman. Baik, kita habis tu. Pengumuman. Kuliah Ustaz Halim Hassan, konsekuensi cinta Nabi SAW. Lepas ni kat bilik 1. Kemudian kuliah esok untuk muslimah sahaja. Muslimah sahaja. Asal esok? Esok ni. Oh, esok bukan hari ni Tak, yang Ummu Zainab esok. Okey. Ummu Zainab hari tu dia buat slap tu kan dalam bulan 2 bulan itu 2 bulan itu. Sekarang ni akan buat pada esok hari 11:30 pagi. Kuliahkan untuk muslimah. Dia kata tajuk dia Practical Guide to Poverty and its Changes for Young Muslimah part 2. Mak boleh datang tapi digalakkan bawa anak. Kecuali kalau mak tu datang nak ajar anak tak apa. Kalau mak tu datang saja tambah ilmu, jangan ada. Okey, maksud dia belajar untuk sampaikan, bukan belajar saja suka hati. Kedua, kuliah baru English. Pada hari Ahad 24 hari bulan November akan mula 3 petang. Tajuk yang dibawa oleh Syekh Yunus Qatrada, Umdatul Ahkam, Fiqh of Taharah.
Umdatul Ahkam ni kitab berkenaan dengan hadis-hadis daripada Quran, daripada Bukhari Muslim berkaitan tajuk-tajuk fiqh. Okay, yang dikumpulkan oleh Imam Al-Maqdisi. Jadi siapa-siapa yang boleh datanglah hari Sabtu dalam bahasa Inggeris Okey. Keempat, kelas pengajian malam bermula 20 Januari 2014. Khamis 8 suku sampai 95 oleh Ustaz Yusuf bin Salah. Kelas belajar mengaji Al-Quran dewasa. Syarat boleh membaca Quran, dan kedua komitmen untuk hadir. Kalau tak datang, malas datang, kita marah. Okey. Yelah dah ustaz tu datang, dia janganlah tak datang. Kita satu benda di antara tajuk belajar ni tuluz zaman. Syarat anda nak dapat ilmu mesti panjang masa. Ni betul lah anda bijak bistari kan, sekolah best dulu kan, MRSM ke TKC sebagainya kan, MKK. Tapi bila sampai sekarang nak belajar, anda kena tumpukan waktu. Pasal ilmu daripada Allah ni memang ada orang pandai, tapi jangan tak datang dah kelas. Tapi bila nak belajar hafal Quran lagi kena cepat, kena pakai masa. Kemudian tahfiz Quran sepanjang cuti sekolah, tempoh dia 3 minggu. Bermula dia akan berada dalam Isnin sampai Khamis. Okey, minggu pertama 2 Disember sampai 5 Disember. Minggu kedua 9 Disember sampai 12 Disember. Minggu ketiga 16 sampai 19. Surah-surah yang akan dihafal ketika tempoh-tempoh berkenaan adalah Sajadah, Insan dan Mulk. Syarat awal pelajar yang datang tu mesti membaca Quran dan umur 7 tahun ke atas. 7 tahun ke atas. Tapi ada bayaran 150 untuk seorang. 3 minggu tu untuk 150 tu untuk 3 minggu. Maksud dia ada 15 session 5 kan. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Kali berapa? 12 lah. 12 session. Okey. Waktu dia 10 pagi sampai 1 tengah hari. 10 pagi sampai 1 tengah hari. Kepada siapa yang berminat, sila mendaftar di kaunter Yayasan Taklim. Okey, jadi kita berhenti kat sini. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.